Buat apa? So apa tu? Ui, buah. Oh, mah. Saya aku tak makan lagi. Start dah. Shelling. Jaga-jaga tahi-tahi tu. Yang main pijak kan. Oh, tahi-tahi. Tahi. Apa yang ha? Allah jeng lah. Mari rapat tak apa. Rapatkan soft. Oh, sedap kan. Tak payah nak cari duit. Sini mic, situ mic. Dan demikian lagi kat mana tu? Dan haram. Dan demikian lagi haram. Harus. Dan demikian lagi harus memandang sahaya lelaki. Main kereta. Betul? Motor. Tak siap ni. Ha? Betul? Saja bawa motor. Buka lemah tu. Bukan ada COVID pun. Ha? Makan modal. Allah. Dah berniaga kaya dah. Modal lagi. Aduh. Lawak betul. Rusdah nak mari ya? Dia gini ya. Baba Wan Ismail. Lambat sikit tu. Boleh. Mana sharing? Okey. Share link dulu. Majlis ke-6. Majlis ke-6 Tuhfatul Tullab. Tuhfatul Tullab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Hujan kan? Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Dia. Masih lagi kita sambung pada bacaan kitab Idahul Bab li Muridin Nikah bis-Shawab dan syarahnya Tuhfatul Tullab ala Idahil Bab ataupun Idahil Albab.
karangan Baba Suyuti Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sudah berada dalam majlis yang ke-6 di tempat yang baru pada minggu yang baru. Tempat tak baru pun, sebelah ya. Sebab ni rasa lebih selesa lagi. Dengan ada mic sini lagi, mic rakaman lagi. Memang banyak mic dah. Jadi kita masih lagi sambung di bawah subtopik subtopik fawaidu fi bayani ahkami nadhri kulli minar rajuli wal mar'ati. Masih muka surat 22 kalau Tuhfatut Tullab ala idahil albab. Dan tidak dilupakan masing-masing boleh buka topik yang kita sudah bagi yang bernama Kashfun Niqab ala idahil albab. Sambung kata dia, wa qala syekhul musannifu wa qala syekhu syarihu wa qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Mari dapat apa? Kata dia, dan demikian lagi harus cari mana tadi? Hilang dah. Demikian lagi mana dia? Demikian lagi harus. Mana tadi hilang dah. Allahu Rabbi, hilang pula. Dan demikian lagi. Ni. Dan demikian lagi harus memandang sahaya laki-laki. Laki-laki kalau dalam kitab Tuhfatut Tullab tu diejol la alif kaf ya. Kalau kita asal lam alif kaf. Kalau ikut kaedah tahqiqnya tak ada ubah lah. Dia mungkin ikut macam Tok Guru dia Baba Kutaibah jugalah. Dia ikut ejaan Jawi moden sikit. Kalau ikutnya, kalau kaedah tahqiqnya tak payah ubah lah. Kalau nak ubah bukan ubah ni, kalau nak menjelaskan lagi letak footnote. Tu cara kaedah dia. Jadi laki-laki kalau kita asal la alif kaf sahaja, bukan la alif kaf ya. Bacanya samanya laki-laki. Sekarang dia kata dan demikian lagi harus memandang sahaya laki-laki, makna hamba. Sahaya-sahaya ni hamba. Tu asal sahaya-sahaya ni kita bahasa Melayu panggil saya. Saya tu asal pada sahaya lah. Dia buang ha tu jadi saya. Tu nak panggil nisbah ana, nak nisbah aku tu saya. Tu makna menunjukkan kita ada unsur-unsur tawaduk, merendahkan diri, sahaya. Yang ni sahaya nisbah Allah. Bukan sahaya nisbah orang tu. Dia kata dan demikian lagi harus memandang sahaya, yakni oleh sahaya laki-laki kepada penghulunya, penghulu sahaya laki-laki. Penghulu ni sayyid, tapi dia kait penghulu perempuan, maka namanya sayyidah lah. Okey, namanya sayyidah. Kalau lelaki namanya sayyid. Tengok pada penghulu perempuan tu seperti ni nak nisbah hukum, tashbih hukum. Nak tashbih hukum pada siapa? Seperti memandang laki-laki, yakni seperti memandang oleh laki-laki kepada mahramnya, kepada mahram laki-laki. Kita sudah bahas dah laki-laki mahram. Melihat laki-laki mahram itu ialah boleh melihat selain daripada pusat hingga lutut. Selain daripada pusat hingga lutut, maka kita boleh tengok. Begitu juga dikatakan di sini, sahaya laki-laki boleh memandang penghulu perempuan ataupun sayyidah selain daripada pusat hingga lutut. Selain daripada pusat hingga lutut. Tengok nombor 1 Tuhfatut Tullab kita. Dia kata yakni harus melihat semua, yakni semua anggota, melainkan barang tu masduk kena pada anggota. Barang yang antara pusat, yakni anggota yang antara pusat dan lututnya, lutut seorang perempuan tadi, hamba perempuan itu. Jadi semua boleh tengok kecuali pusat hingga lutut. Kecuali pusat hingga lutut, kerana itu merupakan kawasan aurat. Dia letak rujukan sikit, intaha Qalyubi wa Amirah. Baca Amirah bukan Umairah. Adalah hasyiah Qalyubi dan hasyiah Amirah ala Kanzir Raghibin, jilid yang ketiga, muka surat 210. Kemudian pergi kepada kitab kita Kashfun Niqab fi ala idahil albab, topik nombor 1. Subtopiknya hamba laki melihat penghulu perempuan.
kata musannif harus memandang sahaya laki-laki kepada kepada penghulu perempuan. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj bahawa pandangan ini merupakan pandangan asah. Pandangan mana? Pandangan yang mengatakan seorang lelaki, hamba laki-laki melihat penghulu perempuan itu menurut pandangan asah boleh melihat semua anggota kecuali benda ataupun anggota yang antara pusat hingga lutut sahaja. Itu tak boleh. Syekh Ibn Hajar kata ini pandangan asah, makna sekali ada khilaf di antara muqabilul asah dengan asah. Dalam kitab fiqh bila kata asah, makna muqabilul asah dia sahih, dengan makna boleh beramal berlaku. Dalam kitab Fatawa Ad-Dimyati dinukilkan oleh Hasyiah I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syata rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawasanya pandangan tersebut semua boleh beramal berlaku. Pandangan mu'tamad, muqabilul mu'tamad, asah, muqabilul asah, zahir lawan muqabil zahir, kecuali sahih muqabil dhaif saja. Muqabil sahihnya dhaif. Dhaif itu ulama tidak bagi beramal. Kebiasaannya ada masalah bila ada pandangan dhaif yang muqabil bagi sahih. Tu kaedah lah dalam fiqh tu. Kemudian kata dia namun begitu beliau menambahkan syarat. Beliau ni Syekh Ibn Hajar, bukan setakat hamba secara mutlak je. Dia kata nak kata halal tengok tu syaratnya hamba lelaki boleh melihat penghulu perempuannya itu mestilah hamba tersebut adil, dengan makna tidak ada buat dosa besar ataupun tidak ada buat dosa kecil secara berterusan. Tu dia panggil sebagai adil. Maknanya kalau dia itu bukan pasien yang adil, maka tak boleh tengok jugalah, sebab akan bawa kepada fahisyah, maksiat. Tu tidak mencukupi adil yang dimaksudkan hanya sekadar terjaga dirinya daripada zina sahaja. Dia panggil iffah. Perbahasan dulu berkaitan dengan iffah. Iffah tu apa dia? Iffah ni ada umum, ada yang khusus. Kalau yang khusus, iffah itu terkena kepada orang yang suci daripada zina, dengan mana orang yang tak berzina, mana terjaga diri dia. Tu iffah. Iffah dari sudut zina. Jadi di sini adakah iffah dari sudut zina saja? Tak. Iffah dari seluruh maksiat. Terjaga dari seluruh maksiat, bukan tertakluk kepada zina sahaja. Bahkan merangkumi ruang lingkup adil yang sudah dimaklumkan, iaitu apa dia? Iaitu orang yang tak buat dosa besar secara dosa besar, dan orang yang tidak melakukan dosa kecil secara berterusan, dan orang yang tidak memandang lekeh terhadap dosa kecil. Jadi kalau orang yang memandang lekeh terhadap dosa kecil, dia panggil dosa besar juga. Kemudian kata musannif pula, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala juga mengatakan harus hamba melihat penghulu perempuan tersebut jikalau hamba tersebut tiada zakat dan tiada telurnya. Dia panggil apa? Dia panggil sebagai mamsuh. Kalau majbub terpotong zakat, kalau khasi terpotong telur, kalau terpotong dua-dua dia panggil mamsuh. Kalau ada dua-dua dia panggil fahlun. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, begitu juga jadi dia kata harus lihat tu kalau hamba tu pasien tak ada zakat, tak ada telur, boleh. Begitu juga hamba tersebut bukannya hamba muba'ab. Apa dia? Yakni sebahagian hamba dan sebahagian lagi berstatus merdeka. Dia panggil hamba muba'ab, dengan makna dia ada dua tuan. Dia ada dua tuan. Seorang tuan tu dia memerdekakan dia. Contohnya hamba ni bernama Ahmad. Hamba ni bernama Ahmad. Tuan dia ada dua, seorang Muhammad, seorang Ali. Jadi Muhammad ni merdekakan dia, aku merdekakan engkau. Jadi mana dia sebahagian merdeka, sebahagian hamba. Tu dia panggil hamba muba'ab. Jadi dia kata begitu juga hamba tersebut bukannya hamba muba'ab. Syarat kata boleh nak tengok penghulu perempuan tu bukanlah hamba dia ni statusnya muba'ab. Bukan itu sahaja, bahkan disyaratkan juga hamba tersebut bukannya hamba mukatab. Hamba mukatab ni hamba yang ditebuskan dengan sesuatu untuk memerdekakan dia. Contohnya tuan dia kata, kamu nak merdeka ni kamu kena bayar RM1,000 dengan 2 kali bayaran. Gitu. Tu mukatab tu. Kamu merdeka dengan syarat kamu memberikan dan kamu membayar kepada saya RM1,000 dengan 2 kali bayaran. Mana kalau dia habis bayaran 2 kali RM1,000, maka dia merdeka lah. Itu dia panggil hamba mukatab.
Jadi syarat nak tengok penghulu perempuan ni bukanlah dia itu hamba mukatab, dan juga bukan hamba mushtarak. Hamba mushtarak ni apa dia? Iaitu berkongsi dengan tuan yang lain. Makna seorang hamba dua tuan. Dan dia tidak memerdekakan. Dua-dua tu menganggap dia hamba. Seorang tuan pun tidak memerdekakan dia. Tu dia panggil mushtarak. Banyak ni kalau main dalam kitab fiqh ni belakang kali, bab belakang lagi, bab belakang sekali dalam bab jinayat. Lepas jinayat tu ada bab hamba khusus. Dia ada banyak jenis hamba. Hamba mubar, hamba mudabbar, hamba mushtarak, hamba muba'at, hamba riqah dan sebagainya lah. Itu syarat hamba yang boleh harus untuk melihat perempuan yang penghulu perempuan. Kemudian kata dia, ini juga seperti mana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Hal keadaan beliau menukilkan daripada Al-Qadhi Husain rahimahullahu ta'ala. Jadi dalam kitab Tuhfah bila disebut Al-Qadhi, dalam kitab fiqh bila disebut Al-Qadhi tanpa disebut ke orang dia, maka itlaq dia kepada Qadhi Husain. Dia ada seorang lagi Al-Qadhi Abu Tayyib. Jadi kalau dia itlaqkan pandangan tersebut kepada Al-Qadhi Abu Tayyib, dia akan sebut Abu Tayyib. Dia akan sebut Al-Qadhi Abu Tayyib. Dia tidak akan kata Al-Qadhi. Al-Qadhi mana? Al-Qadhi Abu Tayyib. Bila sebut Al-Qadhi saja Qadhi Husain. Kalau nak sebut, nak rujuk pada Abu Tayyib, dia akan sebut penuh Al-Qadhi Abu Tayyib. Kemudian jadi Qadhi Husain dia kata ghayah mengatakan nak kata hak itulah, nak kata hak yang disebut ni seperti mana terdapat dalam Rawdatul Talibin oleh Imam Nawawi yang nukilkan oleh Qadhi Husain. Nukta. Kemudian ghayah mengatakan harus tersebut, yang kata harus tengok tu, meskipun lama masa melihat kepada penghulunya yang perempuan sekalipun. Tu ghayah dia, nak kata harus tu. Adapun syarat penghulu perempuan yang mengharuskan hambanya melihat kepadanya ialah mestilah penghulu perempuan tersebut bersifat dengan adil seperti mana hamba lelakinya. Syarat bagi harusnya hamba saya yang bukan mukatab, yang bukan muba'ad, yang bukan mushtarak nak lihat kepada hambanya yang perempuan, syarat bagi hamba pun ada, iaitu adil, lepas tu bukan mushtarak, bukannya mukatab, bukannya muba'ad. Dan bagi penghulu perempuan pula syarat dia adil, dengan makna dia tak buat dosa besar, dan dia tidak melakukan berterusan dosa kecil, dan dia tidak menganggap remeh dosa kecil. Maknanya iffah lah, makna terjagalah segala maksiat daripada dia. Bila dua syarat ni antara hamba dan penghulu perempuan ni ada, maka bolehlah lelaki tersebut ataupun hamba tersebut melihat tuan hamba tadi yang perempuan. Habis. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan juga dalam An-Najmul Wahhash fi Syarhil Minhaj bahawa antara dalil keharusannya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang jayyid. Jayyid ni baik. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam rumah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Hal keadaan bersama Nabi itu ada seorang hamba, yakni hamba lelaki. Inilah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan hamba tersebut kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Hal keadaan ulang dua kali tu. Hal keadaan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha ketika itu berpakaian yang tidak menutup seluruh tubuhnya. Biasanya kalau dia itu lelaki ajnabi, maka Sayyidatina Fatimah ketutup seluruh tubuh kerana aurat. Nisbah aurat bagi lepas ajnabi, nisbah ajnabi haram melihat tubuh anggota ajnabi tersebut. Jadi jadi dia tak pakai penuh. Sedangkan ada hamba. Maka itu menunjukkan bahawasanya aurat hamba aurat penghulu perempuan kepada hamba tu bukannya seluruh tubuh. Dengan makna boleh sahaja hamba lelaki tersebut melihat selain daripada anggota pusat hingga lutut kepada penghulu perempuan. Ini dalil dia daripada Sunan Abi Daud. Kemudian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada masalah atas engkau, hanya sahaja dia itu bapa engkau, yakni Sayyidina Nabi Muhammad, dan hamba engkau, iaitu lelaki yang Nabi bawa tadi. Inilah yang dinaskan, fahuwal mansusu dalam kitab Arab. Namun begitu Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala mengaitkan dalam tafsirnya bahawa keharusan itu tertakluk dengan syarat hamba tersebut mestilah seorang yang baik dan adil, seperti mana dikaitkan syarat tersebut oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahumullahu ta'ala tadi. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsir dia mengaitkan kata harusnya hamba tersebut melihat
penghulu perempuan ialah dengan syarat dia itu adil dan seorang yang aifah ataupun baik dan terjaga daripada maksiat. Walau bagaimanapun terdapat pandangan yang kedua. Tadi dia kata pandangan asah, ni pandangan kedua. Pandangan kedua dalam masalah ini, pandangan tersebut mengatakan bahawa hamba lelaki tersebut seperti ajnabi. Dengan mana bila kata seperti ajnabi, wajiblah penghulu tadi itu tutup belaka lah. Macam seperti mana kita bahas sebelum ini, aurat berkaitan dengan hadapan ajnabi bagi perempuan. Jadi dia kata pandangan tersebut mengatakan bahawa hamba lelaki tersebut seperti ajnabi kepada penghulu perempuan tersebut. Ini merupakan pandangan Imam Abu Ishaq Al-Marwazi rahimahullah. Kemudian Al-Imam Al-Istikhri, ni baca elok ni. Ni saya eja ikut, kalau ikut transliterasi lah, cuma saya tak buat transliterasi sebab tulis dalam phone, supaya nanti mudah sehari nak edit balik senang, tak payah nak tulis balik dah. Dia alif sad ta kha ra ya. Alif lam lah, alif lam alif sad ta kha ra ya. Al-Istikhri itu. Dia jarang dinukilkan dalam kitab-kitab. Sebab dia biasanya pandangan dhaif belaka lah, tapi dalam majmu' belaka ada sebut lah. Kemudian Syekh Abu Hamid, seorang lagi Syekh Abu Hamid ni bukan Imam Ghazali, dia Syekh Abu Hamid lah. Kalau Imam Ghazali tu memang Abu Hamid juga, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, tu lain lah. Jadi kalau dia nak rujuk pada Imam Ghazali, dia akan sebut Al-Ghazali, dia tak akan sebut Abu Hamid Al-Ghazali, dia sebut Al-Ghazali saja. Jadi Abu Hamid ni siapa dia? Abu Hamid lah, Syekh Abu Hamid Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Qadhi Husain dan Abu Tayyib. Abu Tayyib ni pun qadhi juga, Al-Qadhi Abu Tayyib dan Ibnu Abi Asrun rahimahumullahu ta'ala. Semua ni berpandangan kata hamba lelaki tersebut di hadapan penghulu perempuan itu seperti ajnabi. Dengan makna tidak bolehlah penghulu tidak bolehlah hamba lelaki tersebut melihat kepada hamba perempuan dia lebih kurang. Seperti mana lelaki ajnabi haram melihat perempuan ajnabi yang lain melainkan kerana tujuan pernikahan. Itu yang lain yang kita sudah bahaskan dulu. Kemudian dia kata bahkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala turut mensahihkan pandangan ini. Pandangan yang kedua ni atas syarah Al-Muhadzab, iaitu kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Muhadzab memang hijau gitulah. Dia za tu kalau dalam transliterasi DH, tu za. Jadi Muhadzab sepatutnya MUHADHDHAB, tertinggal H itu. Dia Muhadzab. Menurut pandangan ini, pandangan kedua ni, okey, sekarang ni masalah pandangan ni mengatakan penghulu lelaki hamba lelaki itu melihat penghulu perempuan tu macam ajnabi. Okey, macam mana hadis Abi Daud tadi? Macam mana nak tanggung, nak ihtimal hadis Abu Daud yang mengatakan Nabi SAW masukkan seorang perempuan hamba lelaki dalam keadaan dia tu tak tutup seluruh tubuh badan dia. Macam mana nak tanggung? Maka dia kata menurut pandangan ini maka ditanggung hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala tersebut dengan bahawasanya hamba lelaki yang diberikan Nabi itu masih kecil. Kalau kecil tak ada apa. Kecil tak ada apa. Tanggungan ini ihtimal tafsiran hadis ini dipilih oleh Syekh Asy-Syirazi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala serta perkataan Syekh Ibn Salah dan Syekh Ibn Rif'ah rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala cenderung juga kepada pandangan ini, pandangan yang kedua. Banyak juga pandangan kedua ni ulama berpandangan dengan pandangan ni. Bukan itu sahaja, bahkan pandangan ini, pandangan yang kedua juga dikeluarkan oleh Sa'id bin Musayyib, Tawus, Mujahid, Asy-Sya'bi dan Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Semua ni tabi'in belaka. Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Syiar A'lam Nubala, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan salah satu daripada imam empat mazhab itu merupakan tabi'in ialah Imam Abu Hanifah. Selain daripada itu bukan tabi'in, tabi'in. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, batu Imam Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hak tu semua tabi'in. Habis. Perbincangan ini tertakluk kepada hamba sepenuhnya sahaja bagi penghulu perempuan tersebut. Penghulu sepenuhnya. Mana? Dia bukannya separuh merdeka, bukan mukatab, bukan mustarak, bukan belaka. Dia hamba sepenuhnya. Dalam bahasa Arab dipanggil riqun.
Kalau hamba perempuan riqatun, tambah-tambah butah lah. Riqun ataupun raqiqun, riqatun atau raqiqatun. Tu habis. Kemudian topik seterusnya dia kata, hamba lelaki meminta izin kepada penghulu perempuan pada 3 waktu. Sekarang ni hamba lelaki nisbah pada penghulu perempuan, nak masuk bilik ke, nak masuk jumpa dia ke, perlu minta izin juga ke, macam anak-anak nak masuk bilik mak pak tu yang pada 3 waktu tu. Maka katanya Syekh Ad-Darimi rahimahullah telah menyatakan juga dalam An-Najmul Wahhash fi Syarhil Minhaj bahawa dua pandangan mana yang mengatakan bahawasanya hamba lelaki harus melihat penghulu perempuan selain daripada pusat hingga lutut, pandangan pertama, ataupun pandangan dua sekal ajnabi, seperti ajnabi tu. Atas pandangan ni, tetap hamba lelaki tadi apabila berkehendak masuk untuk berjumpa dengan penghulu perempuan, perlulah meminta izin masuk pada 3 waktu ini. Seperti mana anak-anak perlu meminta izin untuk masuk ke dalam bilik ibu bapanya, iaitu sebelum subuh, waktu zuhur dan selepas isyak. Kerana waktu-waktu ini waktu untuk rehat dan waktu untuk melepaskan kain baju di tubuh mereka, daripada tubuh mereka. Kemudian topik seterusnya ialah hamba muba'ad melihat penghulu perempuan. Tadi kita kata dah syarat untuk lihat tu dia bukan muba'ad. Dan sekarang ni muba'ad lagu mana pula? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan juga dalam An-Najmul Wahhash fi Syarhil Minhaj bahawa hamba muba'ad menurut pandangan yang zahir baginya. Zahir baginya Ad-Damiri. Dalam kitab Arab dia akan sebut al-zahir. Dia zahir ni ada dua, satu nakirah, satu ma'rifah. Kalau nakirah zahirun ay zahirun li kulli ahadin. Kalau alif lam az-zahir ay az-zahir li. Zahir di sisi aku. Jadi ni menurut pandangan Syekh Damiri. Dia kata zahir di sisi dia, kata ialah dia seperti ajnabi. Dia lelaki hamba tadi seperti ajnabi kerana memenangkan pihak merdeka padanya pada hamba tersebut. Sebab dia kan dua muba'ad ni. Dia ada dua tuan. Tuan A memerdekakan dia, Tuan B tetap teruskan dia itu masih lagi hamba. Jadi dia panggil sebagai hamba muba'ad. Asal dia mushtarak, asal dia ni hamba mushtarak, hamba yang berkongsi antara dua tuan. Tiba-tiba salah satu daripada tuan dia memerdekakan dia, maka status dia berubah jadi hamba muba'ad. Jadi hamba muba'ad ni macam mana? Dia ini pada zahirnya seperti ajnabi. Tidak ada khilaf lah. Sebab apa ajnabi? Illah dia kerana memenangkan ghalib kepada merdeka, status merdekanya walaupun sebahagian. Imam Al-Mawardi rahimahullah subhanahu wa ta'ala turut menjelaskan perkara tersebut dalam syarat-syarat sah sembahyang, iaitu dia kata tidak berlaku perselisihan pandangan antara ashab Asy-Syafi'iyah bahawa hamba yang muba'ad ini seperti ajnabi nisbah penghulu perempuannya. Tak ada khilaf. Beza dengan hamba penuh tadi. Kalau hamba penuh tadi, khilaf ulama, pandangan asah mengatakan harus melihat anggota selain daripada pusat hingga lututnya. Kalau pandangan muqabilul asah seperti ajnabi. Sekarang ni pula hamba mudabbar. Hamba mudabbar ataupun hamba mudabbar satu, kemudian hamba yang ditaklikkan dengan merdeka satu, dan hamba mukatab, apakah hukum melihat penghulu perempuan pula. Hamba mudabbar ialah hamba yang mana kalaulah tuan tu mati dia merdeka. Tu hamba mudabbar. Tuan dia mati dia merdeka lah. Tu hamba mudabbar, passion itu. Kalau hamba ditaklikkan dengan merdeka, mana dia itu ditaklikkan sesuatu benda lah. Kalau kamu buat sekian-sekian, aku merdekakan. Tu dia panggil hamba yang ditaklikkan dengan merdeka. Kalau aku buat sekian-sekian kau, kamu buat sekian-sekian kau, niscaya kamu merdeka. Tu hamba yang ditaklikkan dengan merdeka. Kalau hamba mukatab macam tadilah, iaitu ditebus. Kamu ni aku jadikan kau merdeka kalau kamu ni bayar RM1,000 dengan 2 kali bayaran. Jadi itu mukatab. Jadi tiga-tiga jenis hamba ni, apakah hukum melihat perempuan, penghulu perempuan? Maka kata dia Syekh Ad-Damiri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan juga dalam An-Najmul Wahhash fi Syarhil Minhaj bahawa ibarat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Minhajul Talibin wa Umdatil Muftin itu merangkumi juga hamba yang ditaklikkan dengan merdeka, hamba yang mudabbar dan hamba mukatab. Yakni dari sudut apa? Boleh melihat penghulu perempuan seperti mana mahram. Ini zahir
perkataan dalam Minhajul Talibin, sebab Minhajul Talibin disebut al-amdu saja. Bila disebut al-amdu saja, Syekh Ad-Damiri menafsirkan kata, zahir kata bila Imam Nawawi sebut al-amdu tu, maka masuk sekalilah zahirnya pada hamba yang ditaklikkan merdeka, masuk sekali hamba mudabbar, masuk sekali hamba mukatab, dia kata. Lepas tu hamba mudabbar dan hamba ditaklikkan dengan merdeka tu tak ada khilaf dari sudut keharusan melihat penghulu perempuan seperti mana mahram. Itu tak ada khilaf. Yang ada khilaf pada mukatab lagi. Pada mukatab lagi. Sabar dulu. Jadi hamba mudabbar dia hamba yang mana kalau penghulu mati dia merdeka, tu mudabbar. Kalau melihat hamba ditaklikkan dengan merdeka, dia taklik dengan merdeka. Dia buat sesuatu, kamu buat sekian-sekian, saya merdeka ke kamu. Saya buat sekian-sekian, saya merdeka ke kamu. Itu taklik lah. Hak ni tak ada khilaf kata dia boleh tengok perempuan, penghulu perempuan tu macam orang mahram dia. Okey. Adapun hamba mukatab maka berlakulah khilaf ulama. Khilaf ulama lah. Pandangan A, al-muhimmat. Dalam kitab al-muhimmat, bukan muhimmah tu. Al-muhimmat lah kitab mereka. Mengatakan hamba tersebut seperti ajnabi, seperti mana dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala. Dia macam pandangan kedua, hamba lelaki melihat penghulu perempuan lah. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, hamba tersebut harus melihat perempuan, penghulu perempuannya seperti mana mahram. Ini pandangan kedua. Dan pandangan ini zahir daripada ibarat Al-Minhaj oleh Imam Nawawi. Al-Minhaj yakni Minhajul Talibin. Bila dihazahkan mudhafu ilaih diganti ke alif lam. Kemudian begitu juga disokong pandangan ini, pandangan Imam Nawawi ini oleh Syekh Abu Nasr rahimahullahu taala. Siapa dia? Iaitu anak al-Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu subhanahu wa taala. Tu jadi al-Ustaz. Al-Ustaz ni kalau kat kita ustaz biasa, dah al-Ustaz gelaran dulu ni orang alim besar ni. Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfaraini. Tu alim besar tu. Bukan ustaz kampung biasa, sehingga kan bila disebut dalam kitab akidah al-ustaz, qala al-ustazu, telah berkata oleh ustaz, yakni siapa dia? Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfaraini. Pandangan ini diwakilkan daripada nas. Nas ni apa dia? Nas ni yakni perkataan Imam Syafi'i. Dalam kitab fiqh bila sebut nas dia dua, sama ada dalil ataupun perkataan Imam Syafi'i. Jadi kena tengok konteks ayat lah. Bila dia kata nas apa dia? Kena tengok contoh kalau jadi nas ni ada dua, satu pandangan Imam Syafi'i, satu pandangan satu dalil Quran ataupun sunnah disebut nas juga. Dan apabila pandangan Imam Syafi'i ada kalanya dalam satu masalah satu pandangan je, ada kalanya dua pandangan. Jadi bila ada dua pandangan, ashab Syafi'iyah kadang-kadang berbeza pandangan. Mana satukah yang ditarjihkan? Jadi kalau yang ditarjihkan itu pandangan Imam Syafi'i, contohnya dalam masalah yang satu ada dua pandangan, maka ulama ashab Syafi'iyah yang mentarjihkan satu pandangan tu dia panggil mansus. Yang satu lagi dia panggil qaulun mukharrash. Tu istilah-istilah disebut dalam kitab Muqaddimah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dan Muqaddimah Minhajul Talibin Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi Muqaddimah Majmu' tu sangat penting dan sangat bagus. Dia Muqaddimah Majmu' tu segala-galanya lah. Segala istilah dia hurai habis belaka. Kalau Minhaj tu dia ringkas ya. Kalau mukharrah gini. Kalau mukharrah ini ialah wajhun dha'if gitu ya. Kena berhajat kepada Tuhfah Mughni Nihayah untuk syarah. Tapi kalau Muqaddimah Majmu' tu jilid pertama tu seronok. Dalam tulah ada targhib untuk ilmu, dalam tulah ada larangan-larangan apa yang tak patut dibuat oleh penuntut ilmu dan sebagainya. Sedap baca tu. Habis. Adapun terdapat hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkannya oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmizi rahimahumullahu taala, ashabus sunan. Dan Imam Tirmizi rahimahullah telah mensahihkan hadis ni. Dia kata apabila ada di antara kalian para perempuan seorang hamba mukatab dan dia sedang menunaikan suatu perkara, buat kerja lah ataupun kerjanya, maka hendaklah kalian berhijab daripadanya. Ni hadis ataupun dalil yang menunjukkan bahawasanya perlu kepada hijab juga, tutup semua. Tu apabila hamba mukatab sedang berada di hadapan dia. Maka berkata Imam Syafi'i rahimahullah bahawa hadis ini apa maksud dia? Bahawa demikian itu daripada perkara yang Allah Ta'ala membesarkan para ummahatul mu'minin dan mengkhususkan untuk mereka sahaja, bukan selain daripada mereka. Sekarang ni pandangan yang pertama,
Dia kata macam ajnabi. Pandangan kedua macam mahram. Lepas tu macam mana nak faham hadis Ummu Salamah yang mengatakan bahawasanya hamba mukatab bila ada depan disuruhkan tutup semua, macam seolah-olah ajnabi. Kok mana? Ke Imam Syafi'i jawab, oh hadis ni ialah khusus bagi ummahatul mukminin, khususiat ummahatul mukminin. Maka tidak bercanggah pandangan mengatakan kalau selain daripada ummahatul mukminin bolehlah hamba lelaki tersebut melihat penghulu perempuan seperti mana mahram. Jadi tanggung hadis ini sebagai khususiat kepada ummahatul mukminin. Seperti mana adanya khususiat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ada khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditulis khusus oleh Syekh Said Alawi, Syekh Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullahu taala. Khususiat Nabi apa, khususiat umat Nabi apa. Pergi baca sendiri ya. Kemudian kata musannif rahimahullah, habis dah. Baru satu ya. Kemudian masuk kata musannif rahimahullah subhanahu wa taala. Dia kata, dan demikian lagi memandang, yakni demikian lagi harus memandang orang, yakni memandang oleh orang yang mamsuh. Memandang oleh orang yang mamsuh. Mamsuh ni siapa dia? Iaitu orang yang tak ada zakat dan tak ada 2 biji. Kalau majbub tak ada zakat, majbub tak ada zakat. Kalau khasi tak ada telur, tak ada dua-dua, mamsuh. Tu Jadi dikata harus memandang oleh orang yang mamsuh. Apa mamsuh? Yakni yang sudah hilang zakarnya, zakar mamsuh. Dan 2 bijinya, 2 biji mamsuh, telur tu hilang, tak ada. Harus memandang takluk kepada perempuan yang helak, perempuan ajnabi. Perempuan helak ni ajnabi lah. Tashbih hukumnya seperti memandang laki-laki, yakni seperti memandang oleh laki-laki kepada mahramnya, mahram laki-laki juga, yakni juga. Tengok Tuhfatul Tolak nombor 2, dia kata iaitu harus melihat melainkan antara pusat dan lutut. Intaha Al-Bijirmi jilid ketiga muka surat 371 dan Tuhfatul Muhtaj jilid yang ke-7 muka surat yang ke-196. Tu berkaitan dengan mamsuh pula dah. Mamsuh ni macam mana? Jadi kita tengok topik kita, kashfun niqab, lelaki yang mamsuh, majbub dan khasi, melihat perempuan ajnabi. Apakah hukum dia? Kata musannif, memandang orang yang mamsuh. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala meletakkan syarat harus orang lelaki mamsuh melihat perempuan ajnabi dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Dia letakkan syarat. Tak ada titik tindih tu, tambah negeri. Iaitu pertamanya, syaratnya tidak kekal baginya kecenderungan syahwat kepada perempuan pada asal. Tak ada lah. Dia melihat tu dalam keadaan tak ada syok. Nak kata sting tak ada zakat. Nak sting kau tak ada apa, jadi dia kira syok dia. Kalau syok tak boleh tu. Yang keduanya, orang mamsuh tersebut mestilah orang Islam. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifatil Alfadhil Minhaj bahawa jikalau orang lelaki yang mamsuh itu kafir, niscaya ditigahkan melihatnya menurut pandangan asah. Jadi muskil juga sini. Kalau dia tu kafir, memang dah dosa pahala dah tu, nak buat apa lagi? Nak dosa pahala buat apa lagi? Ni mungkin nisbah kepada perempuan melihat dia ni. Jadi perempuan, jadi kalau lelaki helak pula. Kalau perempuan yang perempuan pula. Kalau orang yang mamsuh, lelaki yang mamsuh ni bila kata boleh melihat perempuan yang helak, perempuan helak pun boleh lihat dia. Sebab dalam bab apa nama tu? Wakil orang tengah apabila melihat badan tubuh orang perempuan tu yang dulu kita bahas tu, dia ada satu lagi orang lelaki dia seorang-seorang, satu-satunya orang lelaki yang boleh jadi orang tengah untuk melihat tubuh badannya yang selain dari pusat dengan lutut. Siapa dia? Mamsuh kan? Tu jadi jarang orang tengok lah, jarang berlaku lah. Biasanya orang utuh perempuan. Tapi nak kata boleh. Sebab apa? Sebab dia boleh tengok selain daripada pusat dengan lutut. Jadi dia boleh lah, dia macam orang perempuan lah. Orang perempuan pun boleh lihat anggota perempuan selain daripada pusat dengan lutut. Mamsuh pun boleh tengok perempuan selain daripada pusat dengan lutut. Jadi dia boleh menjadi orang tengah untuk lihat badan orang perempuan tu. Tapi dengan syarat yang tersebut tadilah, tak ada syahwat dan tak ada kecenderungan dan sebagainya. Dengan makna kalau kita nak utus orang kafir yang mamsuh, tak boleh lah, dia kena orang Islam. Jadi dia kata yang ketiga, orang mamsuh tersebut hendaklah adil. Dia jenis ifah, jenis terjaga.
jenis tak ada dosa besar, tak ada dosa kecil terusan dan sebagainya. Tu syarat-syarat untuk orang mamsuh boleh melihat selain daripada pusat hingga lutut kepada kepada perempuan yang helat. Habis. Keharusan melihat lelaki yang mamsuh ini sekalipun dia ajnabi. Ni royah dia. Walaupun ajnabi, dan melihat kepada perempuan ajnabiyah sekalipun. Betul? Tu. Dengan syarat perempuan ajnabiyah tersebut bersifat dengan adil juga. Dia pun jenis iffah, iffah minaz zina wal ithmi. Iffah terjaga daripada zina dan segala dosa-dosa yang lain. Mana adil lah. Namun walaupun begitu, pandangan kedua mengatakan orang lelaki mamsuh ini juga seperti ajnabi, nisbah kepada perempuan tersebut. Mana apa? Macam biasalah, aurat seluruh tubuh lah perempuan tu. Jadi dia pun tak boleh melihat sebahagian daripada anggota perempuan tersebut. Dia nisbah kepada ajnabi, macam ajnabi dah. Ini pandangan kedua lah. Ni bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad atas tu. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala menyatakan sebabnya dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, iaitu apa dia? Sebab apa yang kata dia ni macam ajnabi? Illah dia ialah masih halal bagi mamsuh tersebut menikahinya. Nak kata sekira-kira kalau nak nikah juga boleh, sah, tak ada masalah. Sebab tu kena nisbah dia ajnabi tu. Tu bukan macam mahram. Sebab apa? Sebab dia sah lagi nikah dengan dia. Dia bukan ada hubungan nasab ke, radha'ah ke, musaharah ke, tak ada. Jadi dia tu macam ajnabi, boleh nikah dengan dia. Tu Habis. Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu ta'ala. Ibnu Mulaqqin ni ada dua syarah kitab Minhaj. Yang satunya Umdatul Muhtaj ila Syarih Minhaj, dengan seorang lagi. Seorang lagi tak ingat nama dia, dia lagi kecil. Kalau Umdatul Muhtaj kat bilik sana tu, tu 20 lebih jilid. Ni kurang dia buat syarah 2 kali, syarah Minhajul Talibin. Rasanya dia lah salah seorang ulama yang buat syarah 2 kali ni. Tak pernah dengar lagi hak orang lain buat syarah 2 kali Minhaj. Yang syarah matan sendiri sebanyak 3 kali. Lah Imam Ibrahim Al-Laqani syarah matan Jawharut Tauhid tu 3 kali. Satu syarah saghir Hidayatul Murid, yang kedua syarah mutawassit. Tu tak ada, dua ada dalam manuskrip lagi. Kedua syarah kabir, iaitu Umdatul Murid syarah Jawharut Tauhid, tu 4 jilid. Tu payah nak dapat kita tauhid berjilid ni. Dia seorang dan Imam Ibrahim Al-Laqani dia ada kitab hasyiah dalam mustalah hadis dia. Hasyiah ala Nuzhatin Nazar syarah Nukhbatil Fikar. Nukhbatil Fikar mustalah hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Nuzhatun Nazar syarah Imam Ibnu Hajar juga ke atas matan dia sendiri. Lepas hasyiah dia hasyiah Ibrahim Al-Laqani ala Nuzhatin Nazar syarah Nukhbatil Fikar, 3 jilid. Tu hasyiah mustalah hadis sampai 3 jilid. Tu Ibrahim Al-Laqani. Mutafannin kawan tu. Dia bukannya ulama kalam saja, boleh bahkan dia ulama mustalah hadis. Belum lagi masuk lagi cerita nahu, kitab nahu dia pun ada hasyiah juga. Jadi mutafannin lah. Senang cerita. Imam Ibrahim Al-Laqani. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Umdatul Muhtaj ila Syarh Minhaj bahawa Imam Al-Mutawalli rahimahullahu ta'ala telah berkata, orang lelaki yang tiada zakar serta 2 telur, dan orang lelaki yang majbub, yakni yang tiada zakarnya sahaja, jikalau pada kedua-duanya ada syahwat dan kecenderungan kepada perempuan, maka tidak diharuskan, yakni haram bagi kedua-duanya, bagi orang lelaki mamsuh, bagi orang lelaki majbub, melihat perempuan tersebut. Tu jelas tu. Kalau ada kecenderungan syahwat tu memang mutlaqan. Sebaliknya jika tiada, yakni tiada syahwat dan tiada kecenderungan kepada wanita, maka ia orang yang majbub dan juga orang yang mamsuh itu seperti orang tua, orang kanak-kanak. Mana? Apabila begitu, yakni apabila dikatakan seperti orang tua, orang kanak-kanak, maka haramlah kedua-duanya nisbah melihat kepada perempuan itu seperti melihat mahram. Setakat melihat mahram. Haram itu macam melihat mahram, dengan makna dia boleh melihat selain daripada pusat hingga lutut. Ini dengan syarat kalau dia tidak ada syahwat, tidak ada keinginan kepada wanita. Bolehlah. Apabila habis, betul? Keluar dengan katanya, kata musannif, lelaki yang mamsuh. Itu keluarnya ini panggil muhtarizat. Muhtarizat ni biasa dalam ta'rif. Contohnya dia kata hayawan al-insanu hayawanun natiq. Insan itu ialah hayawanun natiq, hayawan yang berakal. Jadi bila kata hayawanun keluar yang bukan hayawan. Bila kata natiqun keluar yang lain daripada natiq, seperti sahilun dan sebagainya. Itu dia panggil muhtarizat, ataupun nak keluar daripada apa yang disebut tu.
Sekarang kita sebut mamsuh. Perbahasan dalam kitab matan kita dan kitab Minhajul Talibin yang asal berkaitan dengan mamsuh. Bila kata mamsuh, keluar apa dia? Maka dia kata, mana dah? Hilang dah. Apabila begitu, tadi keluar dengan kata lelaki yang mamsuh itu oleh lelaki yang majbub, iaitu orang yang tiada zakarnya, dan juga khasi, orang yang khasi, iaitu orang yang tiada telur. Tak termasuklah. Bila kata mamsuh terkeluar ni, maka lelaki yang majbub dan khasi ini seperti lelaki fahal, iaitu orang yang mempunyai zakar dan telur. Orang yang mempunyai zakar dan telur, iaitu apa dia? Haram memandang wanita halat, haram memandang wanita halat macam ajnabi. Itu bagi khasi. Bagi majbub seperti mana tafsir tadi lah. Kalau dia ada kecenderungan syahwat, tak boleh lah. Okay? Kalau dia ada kecenderungan syahwat, tak boleh. Ini nisbah hukum orang lelaki yang khasi, orang lelaki yang majbub, seperti mana lelaki fahal. Fahal ni fahlun, fahalam, iaitu orang yang punya zakar, orang yang punya telur. Jadi itu istilah-istilah kenapa khasiyun, majbubun, mamsuhun, fahlun. Al-Qadhi Abu Tayyib dan Ibnu Sabbar rahimahullahu ta'ala. Tengok, Al-Qadhi Abu Tayyib. Tadi kalau itulah Al-Qadhi saja, Qadhi Husain. Kalau Abu Tayyib dia akan sebut nama Al-Qadhi Abu Tayyib. Tidak halal bagi kedua-duanya, yakni orang lelaki yang majbub dan khasi, melihat perempuan, melainkan kedua-duanya sudah tua dan hilang syahwatnya. Tu kata Qadhi Ibnu Sabbar. Tu pandangan ini, pandangan yang mengatakan bahawasanya tidak halal melihat perempuan melainkan sudah tua dan hilang syahwat tu, bila dalam kitab seperti mana dinukilkan Syarah PDF muka surat 77. Pandangan ini dinukilkan Imam Rafi'i dalam Asy-Syarhul Kabir. Asy-Syarhul Kabir, syarah kepada Al-Wajiz Imam Ghazali. Imam Ghazali ada 4 kitab fiqh. Mula-mula Al-Basit, Al-Basit, kemudian diringkaskan jadi Al-Wasit, kemudian diringkaskan jadi Al-Wajiz, kemudian diringkaskan jadi Khulasah. Al-Wajiz syarah oleh Imam Rafi'i 2 kali. Asy-Syarhul Kabir, Asy-Syarhus Saghir. Asy-Syarhul Kabir dilingkahkan pula Imam Nawawi Rawdatul Talibin wa Umdatul Mufti. Begitu juga Al-Muharrar kitab Imam Rafi'i dilingkahkan jadi Minhajul Talibin atas qila. Jadi Asy-Syarhul Kabir dilingkahkan jadi Rawdatul Talibin wa Umdatul Mufti. Jadi bila kitab fiqh bila sebut kama qala fi rawdah wa asliha, kama qala fi rawdah ka asliha, asliha ay asli rawdah. Apa dia asal rawdah? Kita Asy-Syarhul Kabir. Tu kaedah dalam kitab fiqh. Dia kata dan Imam Nawawi rahimahullah dalam Rawdatul Talibin wa Umdatul Mufti. Rawdah At-Talibin wa Umdatul Mufti. Jadi Umdatul Mufti ni pegangan mufti-mufti. Minhajul Talibin wa Umdatul Mufti juga. Minhaj dengan Rawdah ni memang pegangan untuk mufti. Tempat sandaran mufti. Namun begitu Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala menceritakan dalam kitab tafsirnya, kitab tafsir ni jangan kita dengar, iaitu An-Nukat wal-Uyun, bahawasanya harus melihat perempuan itu pada lelaki yang majbub sahaja, bukannya lelaki yang khasi. Jadi khilaf lah. Jadi pandangan Imam Mawardi kata dalam kitab tafsir dia, lelaki khasi tu tak boleh tengok perempuan, yang boleh tengok perempuannya majbub sahaja. Tu khilaf-khilaf biasalah, kita nuki-nuki je ni. Syekh Ibn Mulaqin rahimahullahu ta'ala telah berkata bahawa perselisihan pandangan ulama yang berlaku pada lelaki yang mamsuh itu, yang kita kata tadi, lelaki yang mamsuh tu boleh tengok tak perempuan? Boleh, iaitu seluruh anggota dia kecuali pusat hingga lutut. Pandangan kedua, dia macam ajnabi. Yang khilaf tu hanya sahaja dari sudut melihat perempuan sahaja, seperti mana yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dari sudut lihat je. Namun begitu tiada khilaf bahawasanya harus bagi orang lelaki yang mamsuh tersebut bertemu dengan perempuan tersebut tanpa perempuan itu memakai hijab, seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Husain. Jadi dari sudut perempuan berpakaian di depan lelaki yang mamsuh tidak wajib untuk tutup seluruh tubuh badan, tapi nisbah nazar, nisbah melihat orang yang mamsuh kepada orang perempuan khilaf ulama. Ada yang kata selain daripada pusat hingga lutut harus, ada yang kata macam ajnabi, dengan makna haram tilik salah satu daripada anggota perempuan tersebut. Nisbah perempuan menutup aurat, dia tidak seperti ajnabi. Tu beza tu. Dari sudut nisbah pakaian perempuan di hadapan lelaki tersebut, dan nisbah nazar lelaki itu kepada perempuan, dia beza. Dan itu kita sudah bahas dah minggu-minggu lepas. Begitu juga berlaku kepada apa dia, orang lelaki nak tengok perempuan yang nak dikahwin tu. Habis. Sekarang ni
Topik seterusnya. Habis dah. Seperti mana dijelaskan oleh Al-Qadhi Husain rahimahullahu ta'ala. Lelaki tua yang masih ada keinginan tahap hamun. Tu. Hamun ni rendah lah. Dia ada 4 ke 5, tak ingat lagi tahu pun. Yang atas sekali azmun. Azmun ni ialah kekuatan kehendak nak buat tu lebih besar sebelum daripada nak buat perbuatan tersebut. Sebelum nak buat tu kita dah ada azam. Tu dia panggil azmun. Kalau niat ni kita nak buat sesuatu tu disertai dengan perbuatan. Tu niat. Dia ada bawah lagi ada hamun. Hamun ni kurang lah, paling kurang. Kurang sangatlah. Mana ada lagi syahwat tu tapi syahwat tu tak tinggi. Rendah sangat-sangat. Dan pondan melihat perempuan. Apa hukum dia? Syekh Ibnu Mulaqin rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj bahawa lelaki tua yang masih tahap keinginannya itu berada pada tahap hamun dan pondan seperti lelaki fahal, yakni yang ada zakar dan telur. Nisbah melihat perempuan menurut pandangan asah, yakni haram melihat perempuan. Mana ada khilaf lah. Bila kata pandangan asah, ada muqabilul asah. Mana muqabilul asah? Zahirnya boleh lah. Habis masuk balik kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dia kata perempuan yang helat. Hilang dah. Sama lelaki yang helat. Seperti memandang laki-laki, yakni memandang oleh laki-laki kepada mahramnya, kepada mahram laki-laki. Yakni hukum orang mamsuh melihat perempuan yang helat macam orang laki-laki lihat pada mahram. Dengan makna dia boleh melihat seluruh anggota dia kecuali pusat hingga lutut, noktah. Tu. Tengok nombor 2 dah tengok kan. Betul tengok nadhabit kita nombor 3. Melihat seperti mana mahram. Kata musannif rahimahullahu taala, seperti memandang laki-laki kepada mahramnya jua. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj bahawa harus orang yang mamsuh melihat perempuan dan hamba lelaki tersebut melihat penghulu perempuan seperti mana melihat mahram. Maka harus mereka melihat anggota yang selain pusat hingga lutut. Begitu juga harus perempuan dan penghulu perempuan melihat lelaki yang mamsuh dan hamba lelaki itu anggota selain daripada pusat hingga lutut. Itulah boleh. Boleh, tak ada masalah. Ini bagi khusus mamsuh dan juga hamba lelaki. Adapun lelaki yang bukan mamsuh, lelaki yang fahal, maka haramlah perempuan tersebut melihat lelaki itu, seperti mana ibarat yang kita nukilkan dalam kitab Nihayatul Zin dulu. Kemudian pusat topik seterusnya dikaitkan seperti mahram ketika berkhalwat dan safar. Lepas tu kita kata kita bahas pula. Sekarang ni melihat, sekarang dari sudut khalwat boleh tak? Dengan makna kita duduk, orang mamsuh duduk dengan perempuan ajnabi, duduk dalam bilik dua orang, boleh tak? Tu khalwat. Ataupun orang penghulu perempuan duduk dengan hamba lelaki tu, boleh tak? Tu khalwat. Dan juga boleh tak kita safar dengan dia, kita musafir dengan dia, dua orang tidak ada orang lain selain daripada lelaki perempuan ajnabi dengan lelaki yang mamsuh, ataupun penghulu perempuan dengan hamba laki-laki, boleh ataupun tidak. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala turut menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj bahawa dikaitkan mahram tersebut bagi lelaki yang mamsuh dan hamba lelaki ketika berkhalwat dan safar. Maka perkataan Imam Al-Azra'i, iaitu kata dia, aku tidak mengira pada pengharaman safar orang lelaki mamsuh serta perempuan ajnabi itu terdapat khilaf. Perkataan Azra'i itu tidak tepat. Imam As-Subki rahimahullah telah mengatakan tiada khilaf sama sekali pada keharusan masuknya orang lelaki yang mamsuh ke atas orang perempuan tanpa mereka memakai hijab. Mana apa? Makna boleh berkhalwat, boleh safar. Ada pelik ni, pelik-pelik belakang ni. Bukan sentuh. Sentuh lain pula tu. Jangan duk campur, boleh sentuh lah. Pelotang. Kata khalwat dan bersentuh, sentuh lagi kita datang. Ni tadi nazar. Lepas tu ni nisbah khalwat dengan safar. Boleh? Boleh. Dengan mana boleh kita musafir dua-dua tu, boleh berkhalwat dalam bilik. Berkhalwat dalam bilik. Berkhalwat ni bukan berzina duduk seorang-seorang, duduk berduaan. Tu maksud berkhalwat. Kalau percaya apa? Lepas tu tidak dikaitkan mahram ketika bersentuhan dan tidak membatalkan wudu. Apa benda ni? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj bahawa hamba lelaki dan lelaki yang mamsuh tersebut tidak dikaitkan sebagai mahram
kepada perempuan yang tadi kita sebut nisbah halal bersentuhan dan tidak membatalkan wuduk dengan menyentuh perempuan tersebut. Okey, sekarang ni kita kata dia ni macam mahram, penghulu perempuan dan juga perempuan ajnabi nisbah lelaki mamsuh, penghulu perempuan nisbah hamba-hamba lelaki. Tapi walaupun dia kata macam mahram tu nisbah melihat, tu nisbah khalwat, tu nisbah safar, tapi nisbah sentuh tak boleh. Nisbah dari sudut batal wuduk batal, takkan tak batal tak? Oh, dia macam mahram, bila sentuh tak batal. Sentuh tak boleh. Lepas tu kalau batal wuduk, kalau sentuh batal tak? Batal juga. Tu maksud dia. Batal juga. Jadi ada banyak hukum ni. Lelaki mamsuh pada penghulu perempuan, lelaki mamsuh pada perempuan ajnabi, hamba lelaki kepada penghulu perempuan, dia nisbah nazar, nisbah melihat lain, khalwat lain, safar lain, bersentuhan lain, tak batal wuduk lain. Nisbah nazar boleh lihat macam mahram, nisbah safar dan khalwat boleh macam mahram. Tapi nisbah sentuh tak boleh, hukum dia haram. Dan bila bersentuh batal juga wuduk dia. Habis. Kemudian halal penghulu lelaki melihat hamba perempuan yang mushtarak. Pula dah. Hamba mushtarak dia iaitu hamba yang ada dua tuan. Hamba yang ada dua tuan. Sekarang ni hamba perempuan ni ada dua tuan. Boleh tak penghulu lelaki tengok perempuan tu? Okey. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj bahawa harus penghulu lelaki melihat hambanya yang perempuan, yakni hamba perempuan yang mushtarak, iaitu berkongsi dengan tuan yang lain. Hal ini berlaku kerana nisbah yang memiliki itu, siapa yang memiliki? Malikun, siapa? Lelakilah. Itu lebih kuat berbanding yang dimiliki. Yang dimiliki apa dia? Mamlukatun, hamba perempuan. Nisbah dengan mana nisbah kuat mana? Dengan sebab nisbah kuatnya Malik atas Mamluk, maka Malik orang penghulu lelaki tadi boleh melihat mushtarak, hamba perempuan yang mushtarak tadi yang statusnya mamlukatun, dimiliki. Tu. Maka diharuskan bagi orang yang memilih itu, iaitu penghululah Malikun, akan perkara yang tidak diharuskan bagi yang dimilik, iaitu mamlukatun. Hasil zahir daripada memahami perkataan ini, maka halallah penghulu perempuan melihat kepada hamba lelaki yang mukatab. Halallah perempuan halallah zahir. Ni kata zahir, mana sekali ada i'tirad. Bila kata hasil zahir kata ni, bila sekali mana sekali ada i'tirad tu. Zahirnya macam seolah-olah halal penghulu perempuan melihat kepada hamba lelaki yang mukatab dan yang mushtarak, yakni hamba lelaki yang mushtarak antara penghulu perempuan dan antara tuan yang lain. Namun begitu, para ulama telah menjelaskan pandangan sebaliknya, yakni penghulu perempuan tak sama macam penghulu lelaki. Penghulu lelaki boleh melihat hamba perempuan yang mushtarak, tapi penghulu perempuan tidak boleh melihat hamba lelaki yang mushtarak. Tak boleh, tak sama hukum dia, kata dia. Kenapa? Hal ini berlaku kerana tempat tiliknya penghulu yang perempuan itu nisbah hajat kepada hamba lelaki tersebut. Nisbah hajat je, dengan mana nisbah hajat kepada hamba lelaki. Apa dia? Hamba lelaki tersebut ada berhajat nak khidmat kepada penghulu perempuan, baru dia jumpa. Kalau tak jumpa lah. Jadi bila jumpa tu adalah melihat tu, tapi bukan suka-suka hati penghulu perempuan boleh lihat tak. Sebab apa? Sebab hamba lelaki itu bila bertemu dengan penghulu perempuan hanya ketika hajat dan keperluan sahaja. Bukannya mamlukun macam penghulu lelaki memiliki hamba saya perempuan. Kalau penghulu lelaki boleh memiliki hamba saya perempuan, hak tu bukan setakat boleh lihat, sentuh dan sebagainya pun boleh. Tapi kalau penghulu perempuan tak boleh. Penghulu perempuan hukum dia tak sama macam lelaki. Kalau lelaki boleh dia itu sentuh perempuan, hamba perempuan macam isteri boleh. Tapi kalau penghulu perempuan tak boleh. Sebab apa? Hukum dia tak sama. Maka ia ternafi jika hamba tersebut status mukatab dan mushtarak. Namun ia tidak sedemikian jika nisbah pada penghulu lelaki melihat kepada hambanya yang perempuan. Dengan makna kalau hamba lelaki ada penghulu lelaki, boleh saja dia melihat hamba yang mushtarak dan hamba mukatab tadi. Bahkan perbezaan ini dikuatkan lagi oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam Al-Hawil Kabir, menukilkan dikuatkan dengan menukilkan kesepakatan ulama bahawa hamba lelaki tidak diwajibkan meminta izin kepada penghulu perempuan melainkan 3 waktu yang telah disebutkan. Itu menunjukkan bahawasanya bukan suka-suka hati penghulu perempuan hamba lelaki
hamba lelaki tadi nak masuk suka hati ke penghulu perempuan. Maknanya ada time-time berhajat saja boleh jumpa dengan penghulu perempuan. Mana tak boleh sesuka hati penghulu perempuan tu lihat hamba lelakinya secara rawang. Tu. Mereka memberikan sebab berlaku sedemikian kerana banyaknya hajat hamba lelaki tersebut kepada masuk, keluar dan mukhalatah, yakni bertemu dengan penghulu perempuan tersebut. Jadi kalau berlaku pada waktu-waktu yang 3, iaitu sebelum subuh, waktu zuhur dan selepas isyak, maka perlu kepada minta izin kerana nak khidmat dan sebagainya. Tu habis. Kemudian mahram yang baligh meminta izin untuk masuk ke dalam bilik mahram yang lain. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfah bahawa berlaku persisian pandangan ulama berkaitan dengan keperluan meminta izin kepada mahram yang lain untuk masuk ke tempatnya. Khilaf ulama. Baligh lah, dia mahram lagi pula baligh. Atau nak masuk bilik orang lain yang mahram tu kena minta izin ke? Khilaf. Pandangan pertama perlu minta izin secara mutlak, yakni bila-bila masa saja tanpa kait 3 waktu. Pagi ke petang ke siang ke malam ke kena minta izin. Tapi pandangan yang aujah dan mu'tamad dan kuat, aujah ni yang kuat lah, yang lebih kuat, tidak wajib mahram yang baligh itu meminta izin kecuali 3 waktu yang telah disebutkan, seperti mana murahiq lelaki yang ajnabi. Murahiq lelaki yang ajnabi nak masuk ke bilik perempuan pun dia kena minta izin 3 waktu ni. Bahkan dia murahiq lelaki tadi lebih utama, lebih aula dari sudut minta izin. Kalau mahram yang baligh saja pun kena minta izin 3 waktu ni, apatah lagi murahiq, iaitu hampir baligh, lelaki yang hampir baligh yang ajnabi pula nak masuk ke dalam bilik perempuan. Habis. Kemudian Allah, no signal. Mana no signal? Boleh tanya? Yalah, boleh tanya kalau ada soalan, faham ataupun tidak. Silalah. Macam mana kata qil? Tak sama. Qil tu dia panggil sighatut tamrid. Sighatut tamrid dia punya lafaz kuat dia qala. Macam ruya sighatut tamrid. Lepas tu lafaz kuat dia rawa. Begitu juga hakka hukiya. Kalau hukiya makna yang diceritakan tu cerita tu dhaif. Kalau hakka kuatlah. Contoh kama hakahu al-Mawardi, makna al-Mawardi menukilkan cerita tu kuat. Tapi kalau kama hukiya, tu lemah tu. Tu dia panggil sighatut tamrid. Tamrid ni asalnya marad. Marad ni masalah lah. Sirah yang menunjukkan ada masalah pada apa yang dinukilkan. Tu qala qila, haka hukiya, rawa ruya. Dan sebagainya lah. Apa tu? Sokok lu. Pandangan yang kedua itu, adakah termasuk jika anak lelaki hendak masuk bilik ibu bapa? Yalah, anak lelaki ya, mahram yang baligh. Tak kisahlah mahram tu anak lelaki ke apa. Umum tu mahram yang baligh. Jadi anak lelaki masuk lah. Takkan anak lelaki ke mahram lah. Ada lagi soalan? Sila kawan-kawan lu. Yang lah pun dia tanya. Lagi separuh half time ni. Kita, orang tanya perempuan muslimah, arat perempuan muslimah di hadapan orang kafir. Dia khilaf ulama' sebenarnya, pandangan mu'tamad ma yabdul mihnah.
Tak boleh zahir selain daripada anggota yang sibuk yang kita bahas dulu, iaitu kepala, tangan tu sampai siku, kaki tu sampai paha, kepala tu boleh buka lah depan orang kafir. Contoh asrama dapat orang Cina. Kalau nak pakai pendapat orang mutamak ni. Tapi pandangan muqabil mutamak dia pusat dengan lutut. Tu adalah kitab mazhab Syafi'i belakang. Tak sebut lagi tuan Tobik. Kita pun tak ingat dah. Tapi ada lah dalam kitab Asnal Matalib Syarah Raudut Talib Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Tu. Dari. Baik soalan. Mana tu? Soalan. Selalu dah dapat soalan ni. Pak takkan tak ada soalan ke? Malu-malu pula. Budak ni soalan kau ni. Wallahualam tak pernah jumpa takat ni dua tu yang tu Ma Yabdul Mihnah. Kalau macam ajnabi tu macam hulu sangat. Sebab dia kawan ni perempuan. Lagi dah sila tanya 4 kali tak tu soalan ada soalan ada anak penghulu dengan hamba. Anak penghulu dengan hamba tak sama. Anak penghulu dengan hamba, hamba tu penghulunya kan, tak sama tu kan, tak sama. Tak ada ya. Kalau kita sebut Said lah. Kalau waladus Said lain pula. Dia ada bahasa nanti itu bab dalam bab belakang-belakang di bab hamba payah dengan aku terbang ni. Bahasa kalau anak tu ada hamba, lepas tu pak dia pergi jimak dia. Jadi apa kawan tu? Asalnya pak tu mana boleh. Pak tu bukan hamba dia, anak. Hamba anak hamba tu anak dia punya. Tiba-tiba pak tu pergi jimak dia. Macam seolah-olah halal. Ada masalah tu. Kena datang. Ni tak payah ni, baru nazar-nazar ni. Belum dahsyat lagi. Ni mudah-mudah ni, tengah-tengah ni. Macam bab talak 100 lebih masalah. Syarah Minhaj. Nak tengok ni. Tak gerak kita. Lafaz tolak. Lafaz tolak yang soreh khilaf banyak. Ni sikit je. Ni tak kira tolak. Kalau ikut Zuhair nampak macam tolak dah. Tengok-tengok. Bukan. Kira gitu. Dahsyat tu. Lepas tu kalau orang tanya bahasa tolak, halafaz ni lafaz tolak tak? Hati-hati kena rujuk kita tu. Kita bukannya apa lah ke. Orang kata ni soreh ni. Padahal tak soreh pun. Macam taklik tolak kan. Dia kena ada tu syarti, ada syarat. Kalau tak ada syarat, tak sah taklik tu. Walaupun nampak macam taklik tapi tak kira taklik. Dia kena ada tu syarti. Kena ada jika, kalau, gitu lah. Sekiranya, kalau tak ada tu, tak jadi taklik. Walaupun belakangnya ada, ni tak ada jika je. Tak apa, tak kira taklik. Betul tu. Kadang-kadang kena hati-hati jawab. Lagi, tak ada. Tak ada nak start. Hampa jadi mai lah ni. Bagi sanat aku ni. Apa ni. Ipang tak mai. Ipang Hakim. Habis. Masuk balik kita wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Maka kata dia dan kanak-kanak dan kanak-kanak yang hampir baligh. Dan ni istinah bukan atah. Jaga-jaga je kita jauhi. Kanak-kanak tu mubtada. Seperti itu takdir suatu mahzuf khabar. Dan kanak-kanak ini, dan bermula kanak-kanak yang hampir baligh, dia panggil murahiq.
Kalau perempuan murahiqatun, itu seperti hukum baligh. Itu disebut dalam Tuhfah dan Nihayah, ibarat dia al-murahiqu kal balighi wal murahiqatu kal balighati. Itu dalam Tuhfah dan Nihayah. Jadi bila kata kanak-kanak yang hampir baligh tu macam hukum baligh, macam hukum baligh. Apa segala hukum-hukum baligh tu macam murahiq, kena pada murahiq juga. Tengok dalam Tuhfatul Tolak nombor 3. Inilah qaul yang asah. Mana ada khilaf lagi tu? Ni ada qaul yang asah. Maka lazimlah wali, lazim mana wajib, wali atas laki-laki itu menegah, yakni menegah ia wali akan anak laki-laki daripada menilik kepada perempuan ajnabiyah, wajib. Apa? Sebab kalau laki-laki yang murahiq itu tak haram lagi sebab dia belum balik. Jadi wajib juga atas wali mengajar dia, kata tak boleh ni tengok perempuan. Wajib ajar. Sebab apa? Sebab dia belum balik lagi. Belum ada taklif lagi atas dia untuk dia itu tidak melihat perempuan. Maka wajib atas wali memperingatkan dia. Dan lazim akan wali pula melindungi dan menyembunyi anak perempuannya wali daripada laki-laki ajnabi tu. Wajib tu. Jadi kalau ada boyfriend nak keluar bawa keluar anak itu ajnabi tu, anak perempuan itu, hukum dia haram. Haram dia. Satu perempuan tu tak apalah, perempuan tu dengan laki tu dia punya dosa tu. Ni kita dosa wali ni kita tak tegur dia. Kita biarkan anak kita yang perempuan tu keluar dengan lelaki lain. Itu hukum dia haram. Wajib atas wali menegur dia. Habis. Dan hukum murahiq tu kita sudah bahas di ta'liq yang dulu, tak payah nak bahas dah. Kemudian kata musannif, dan harus memandang laki-laki, yakni dan harus memandang oleh laki-laki sama laki-laki, yakni sesama laki-laki. Laki pandang laki lah kita ni. Melainkan makna tak harus, haram antara pusat, yakni melihat oleh seorang laki-laki akan laki-laki yang lain, antara pusat dan lututnya laki-laki. Habis. Okey, tengok tilik nombor 4 Tuhfatul Tolak. Tak ada apa tu. Dia kata Sahih Muslim babu tahrimin nazar ila al-aurah. Jadi laki-laki lihat sama laki-laki boleh lihat kecuali pusat hingga lutut. Tengok topik kita, keharusan memandang lelaki sesama lelaki. Kata musannif harus memandang laki-laki sama laki-laki. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj bahawa keharusan itu dikaitkan dengan aman daripada fitnah. Satu. Apa dia fitnah? 4 tu. Iaitu nak membawa pada jimak. Jimak kawan kita mampu selama dah lah duduk 2 orang ni sah. Aku berasa hal lain. Kena keluar. Fitnah. Nak rasa nak ajak dia jimak, ataupun muqaddimah jimak, ataupun nak rasa sentuh dia, ataupun nak khalwatkan dia. Bahaya. Aduh lah. Dan tanpa syahwat. Syahwat mana keinginan, kelazatan tak ada. Boleh saya tengok. Menurut kesepakatan ulama. Menurut ittifaq ulama. Bila kita terjemah kesepakatan ni, mana dalam kitab Arab ittifaqul ulama lah. Kalau kata ijma' kita akan sebut ijma'. Begitu juga Syekh Ad-Damiri rahimahullah menyatakan dalam Najmul Wahash bahawa tiada khilaf ulama padanya. Tak ada khilaf. Mana siapa kata engkar, boleh jatuh kufur, apa tak ada khilaf. Habis. Melainkan antara pusat dengan lutut, kata musannif, melainkan antara pusat dan lututnya. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj bahawa termasuklah tidak boleh lelaki memandang pusat dan lutut lelaki lain itu sendiri. Okey, sekarang ni kita punya aurat pusat hingga lutut. Adakah boleh melihat lutut atau melihat pusat? Boleh ke tidak? Syekh Ibn Hajar kata tak boleh. Sebab apa? Syekh Ibn Hajar punya pandangan yulhaquhuma. Diilhaqkan, dikaitkan kedua-duanya, iaitu pusat dan lutut itu sendiri dengan aurat. Jadi bila diilhaqkan, dikaitkan dia tu dengan aurat, maka dia pun aurat lah, macam aurat lah. Tapi nisbah menutup aurat, dia tu bukan aurat. Tapi nisbah menutup aurat, dia kena wajib tutup aurat. Sebab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu ya, bukan dia aurat. Tapi kena tutup juga. Sebab apa? Sebab tidak sempurna menutup aurat, melainkan dengan tutup pusat dan lutut. Maka pusat dan lutut tu wajib tutup. Tu. Maka haram melihat pusat hingga lutut oleh mahram
secara mutlak, sama ada bersyahwat ataupun tidak. Tu haram lah. Tu kau ada mula mahram lah ni. Maka haram melihat pusat ngelutut oleh mahram. Mahram pun boleh. Tapi kita bahasan sekarang ni laki-laki sama laki-laki. Mungkin lelaki tak gitu. Secara mutlak mana dia? Sama ada bersyahwat ataupun tidak. Kerana bahawasanya ia merupakan kawasan aurat. Tu secara mutlakkan, sama ada bersyahwat ataupun tidak. Mahram melihat pusat ngelutut mahram. Laki-laki melihat pusat ngelutut laki-laki. Tak boleh walaupun tak ada syahwat. Syekh Muhammad Al-Khatib Syirmini rahimahullah lain sikit. Dia kata menyatakan bahawa pengharaman tersebut walaupun daripada anak lelakinya dan penghulu lelaki yang sekalipun. Itu takmim lah. Takmim dia kata tak boleh lihat pusat ngelutut tu walaupun anak lelaki yang sendiri, walaupun penghulu lelakinya sekalipun. Penghulu lelaki yang yang bukan halal bagi dia lah. Penghulu bukan silap. Allah silap. Ni sekarang ni laki-laki tengok laki-laki. Yang kata haram tengok laki-laki ni hatta anak lelaki dia sekalipun, dan hatta penghulu lelakinya sekalipun. Penghulu lelaki melihat hamba lelaki pusat ngelutut, haram lah. Anak lelaki melihat bapak dia punya pusat ngelutut, hukum dia haram, kecuali darurat. Tu je. Tak payah buat kecuali. Sebab apa? Kaedah fiqh dah ma'ruf dah, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Tak payah nak qaid dah, kecuali darurat. Tak payah tanya lah, dah kalau ada sakit apa semua, itu darurat apa? Itu tak ada orang dah, melainkan dia yang boleh urus. Dia lah kena tengok macam mana. Bukan itu sahaja, bahkan tiada perbezaan hukum sama sekali ketika berada di hammam, tempat mandi orang Arab. Di hammam dan selainnya. Sebab apa dia cakap gini? Sebab lagi ada khilaf. Namun begitu, ni khilaf dia. Al-Qadhi Husain rahimahullah menukilkan pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali boleh panggil 3, radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam. Kalau kata wa alaihi salam mampu Syiah. Tu. Bahawa paha lelaki ketika di hammam, iaitu tempat mandian itu, hukumnya bukan aurat. Dia kata seolah-olah paha lelaki itu bila dia ada di tempat mandian, hammam namanya, maka bolehlah kita tengok paha dia. Paha itu waktu ketika di hammam bukan lagi aurat. Ni pandangan Sayyidina Ali lah. Tapi dia bukan pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Habis. Hukum seorang lelaki menggosok dan mengurut paha lelaki lain. Ni lain macam. Allah, kita tawafah ni lah. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj bahawa seorang lelaki menggosok. Dia dalku tu gosok lah. Tapi kalau kita ikut gosok ni urut lah, senang cerita ni. Menggosok paha lelaki lain dengan syarat ada penghadang. Ada kain lah. Jangan tak ada kain pula gosok paha tu sendiri. Mubasyaratan tak boleh. Ada penghadang tu seperti kain. Lagi satu, dan aman daripada fitnah. Tadi kalau murut tu nak kepada jimak dia ke, mampu tu aku dah nampak hal lebih kurang sekarang ni. Berasa geram. Nak bawa kepada muqaddimatul jimak, nak bawa kepada jimak, nak bawa kepada sentuh dia. Tu fitnah tu. Kalau aman daripada tu baru boleh. Dia bahaya juga ni tukang urut ni. Bila ibarat dia begitu, maka dia bahas pula hukum orang lelaki salam perempuan dengan ada hail. Tadi dia kata boleh urut dengan ada hail. Sekarang ni perempuan kalau kita salah ada hail boleh tak? Ada penghalang boleh ke tak? Maka dia kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj Syarh Al-Minhaj bahawa dia ambil faham daripada situ masalah tadi. Maka harus bersalaman tangan dengan perempuan ajnabiyah serta ada kain dan aman daripada fitnah. Boleh. Itu. Dengan syarat ada kain, ada hail, dan lagi pula aman daripada fitnah, dengan makna kalau sentuh dia ni tak mbok pernah nak jimat dia, tak mbok pernah muqaddimatul jimat, tak mbok pernah nak berkhalwat dengan dia, tak mbok pernah nak sentuh dia, nak sentuh lebih kurang dengan dia. Tu dia panggil aman daripada fitnah. Satu hari ada seorang syekh, tak mau sebut lah, kalau sebut kenal pula. Seorang syekh ni di Perak. Kita pergi Perak tu, dia buat daurah lah. Lebih kurang seminggu tu, masa lagi degree tu. Cerita kitab lah baca tu, kita kecil-kecil tu bagi sanad, duduk seminggu dalam rumah tu. Akhir pengajian tu ada seorang makcik ni memang istiqamah sungguh daripada awal babi, walaupun tak faham Arab pun. Syekh tu Syekh Arab lah. Tak faham Arab pun. Tapi ikut. Dia kata dia bila Syekh cakap dia faham, cuma dia nak cakap dia tak faham. Tak reti lah. Mana dia faham dia ikut lah. Lepas tu habis majlis tu
Mokcik tu apa nama tu? Mokcik tu suar tangan nak salah. Suar tangan kain dengan kain tudung dia. Kita tengok syekh tu. Syekh ni nak salah. Waktu tu kita tak tahu hukumnya. Syekh tu salah. Salah gitu. Salah gitu. Kita pun mikir, kok mana syekh salam perempuan? Kita tu tak tahu. Rupanya dalam kita. Boleh punya. Itu. Kalau tidak suuzon dengan syekh tu. Syekh ni tak reti ke mana? Sebab dia panggil tak rak awal. Nak rak orang ni kena hati-hati. Rasa macam silap ni. Rupanya betul. Macam ada dulu mengaji kitab apa? Mengaji kitab Jawi rasanya. Ada cikgu sebut tak boleh tak boleh merumikan bacaan Quran. Hukum dia haram. Contoh alhamdulillahirabbil alamin, kita tulis kot rumi lah, alhamdulillahirabbil alamin, kita eja kot rumi, hukum dia haram. Kita pun kok mana hukum dia haram? Macam pelik macam tak percaya. Kita pun bacalah cari-cari. Ada dalam Hasyiah Syarqawi. Hasyiah Syarqawi ala tahrir. Terjemah kuat bahasa ajnabi tak boleh. Bukan terjemah tu dah. Tulis harakat tu berdasarkan Quran tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tulis kod apa nama kod alfabet selain daripada bahasa Arab tu tak boleh. Betul. Jadi nak rak orang ni bahaya ni. Batu orang mengaji ni dengan rak banyak kan. Kalau ada wajah-wajah hari tu, tanggung hak wajah tu. Walaupun tak tamat sekalipun. Walaupun tak apa nak kena sekalipun. Asalkan dia belum sesat lagi. Tu cara dia. Merak orang. Cerita. Habis. Kemudian kata musannif, hukum seorang lelaki habis dah tadi. Betul? Boleh. Tambahan lagi, berdasarkan pengkhususan dari sudut keharusan bersalaman dengan dua syarat tersebut, maka dapat difahami pula masalah lain. Maka dapat difahami bahawa haram menyentuh selain wajah dan dua tapak tangan perempuan tersebut di sebalik pelapik, meskipun aman daripada fitnah dan tiada syahwat. Tak boleh lah nak urut paha perempuan, tak boleh ada pelapik ni tak ada syahwat, tak boleh. Nak sentuh apa dia? Nak sentuh kopek perempuan, tak boleh. Tu. Ada kain tu tak ada syahwat, tak boleh. Tu perempuan. Aku sebut relax lah sebab aku kawan Terengganu. Kalau relax panggil lain. Gitu. Dia tak boleh. Selain daripada wajah dan tapak tangan. Wajah dengan apa tadi? Tangan. Mana tak boleh, walaupun tak ada syahwat, walaupun tak ada fitnah, walaupun ada pelapik. Jadi atas pandangan ini ia dilihat dari sudut berlakunya tempat sangkaan tu. Dia panggil madhinnatu kepada salah satu daripada fitnah dan syahwat. Madhinnatu syahwah atau madhinnatu fitnah. Dia membawa pada situ. Jadi walaupun dia tu tak ada syahwat, walaupun tak ada fitnah, walaupun ada pelapik, bila sentuh ada kemungkinan madhinnatu syahwah, ada kemungkinan madhinnatul fitnah tu berlaku. Tu kata ulama. Maka hukum ini dikaitkan dan diserupakan hukumnya kepada lelaki amrat. Samalah, lelaki amrat kal mar'ah. Dikuatkan berkaitan pengharaman ini oleh hukum yang ditetapkan ulama bahawa haram berpelukan antara lelaki ajnabi dengan perempuan ajnabiyah meskipun terdapat pelapik. Ini menguatkan lagi pandangan yang sebelumnya. Pandangan yang mengatakan boleh tak boleh kita tu sentuh anggota selain muka dan tapak tangan yang ada pelapik walaupun aman daripada syahwat, aman daripada fitnah, tak boleh. Mana dikuatkan pandangan mengatakan hukum dia haram berpelukan dengan ajnabiyah lain walaupun dia itu ada pelapik, mana ada baju ke apa, tak boleh. Begitu juga lelaki amrat pun tak boleh. Lelaki amrat tu dia ni bawah ni. Baca kitab dulu. Lelaki amrat pula. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, gaya kau tengok subhi relax. Kalau dah masuk Jumaat ngantuk. Tengok buat kahwin gelak tadi. Aku geram tu. Hebat. Tengok itu rumah semua gini. Gelak. Allah. Salah payah-payah pula. Allah lah. Kemudian melainkan muda beliau ni amrat lah. Muda beliau. Dia panggil sebagai amrat. Seperti ke perempuan tadi dan harus
lututnya, melainkan muda beliau yakni amrod. Muda beliau yakni amrod. Sini ada topik kita mengaji dulu. Dia kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, Imam Hasan Al-Basri takut melihat amrod daripada perempuan lagi. Sebab apa? Kerana perempuan, di perempuan itu ada satu syaitan, manakala di amrod itu ada 17 syaitan. Tu dia. Imam Hasan Al-Basri dia takut melihat amrod lebih daripada perempuan, kerana perempuan itu padanya ada satu syaitan yang menggoda, tetapi pada amrod tu ada 17 syaitan yang menggoda. Kita pernah tengoklah nas ni. Kita pernah tengoklah kitab. Biasa dulu kita ada masuk guru-guru Salafi Indonesia. Jadi dia nukil kitab-kitab ibarat tu. Kita adalah terbaca ni. Ini dalam kitab Syekh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Cuma tak ingat nama kitab tu. Habis. Jadi muda beliau yang elok, melainkan mana tak boleh tengoklah muda beliau yang elok rupanya rupa muda beliau tadi. Maka haram memandang akan dia, yakni haram memandang oleh seorang laki-laki akan dia, akan muda beliau itu, sama ada dengan syahwat nyonya laki-laki atau tiada. Tengok nombor 6. Nombor 5, Baba Kutaibah pula tu tolak tu. Muda beliau iaitu budak laki-laki elok rupanya yang belum tumbuh bulu-bulu janggut dan umpamanya, yang adalah umurnya sekitar 14 tahun lebih kurang hingga kira-kira 25 tahun. Kamus Melayu ni, kamus Melayu kalau kitab fiqh tak qaid 14 tahun. Dia kata walaupun saghirun, walaupun budak-budak, sampailah umur dia syabun. Saya akan datang dalam topik syabun tu dalam bahasa Arab, umur dia paling habis tahid umur 40. 41 tak panggil syabun, dah tua dah. Sebab tu disunatkan makan tongkat, bawa tongkat bila umur 40. Sebab apa? Peringat dia tua dah ni, nak mampus dah. Kitab Mughni Muhtaz sebut bahawasanya orang tua yang tidak ada janggut dia tidak panggil amrad, dia panggil thattun. Thattun. Tu nama dia. Tu semua dalam dobik belakang tu. Apa relax aku yang gila-gila. Kita tengok kita ingat banyak dah dapat, sikit juga rupanya. Kita semalam buat dobik tu lepas subuh sampai zuhur. Rupanya 16 muka hari tu. Biasanya 25 16 muka. Ingat hakim silap. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, ya bidah. Tu kamus Melayu. Safhah yang ke-106. Lepas tu nombor 6 dia kata inilah qaul yang asah di dalam Qalyubi, yang kata haram tengok tu. Haram tengok secara mutlak sama ada bersyahwat ataupun tidak, itu qaul asah dia kata. Jadi kita tengok dalam topik kita kritikan ulama terhadap Imam Nawawi yang sangat dahsyat. Kerana bahawasanya ditakutkan fitnah seperti mana perempuan. Tak apalah tu. Dari kerana melihatnya amrad tadi. Itu Intaha Qalyubi jilid yang ketiga muka surat 211. Adapun pendapat yang kedua iaitu pendapat Imam Rafi'i, tidak haram jika tidak ada syahwat tu, dan tidak ada fitnah. Syahwat, keinginan, fitnah tu yang 4 tadi. Dan jika tidak ada syahwat tetapi takut fitnah, maka haram atas qaul sahih. Mana ada khilaf juga. Atas pandangan kedua, atas pandangan kedua yang mengatakan kalau tidak ada syahwat dan tidak ada fitnah, tak haram tengok. Lepas tu kalau tak ada syahwat tapi ada fitnah, macam mana? Khilaf ulama. Atas pandangan sahih, hukum dia haram. Ini pendapat kebanyakan ulama. Itu disebutlah kitab Kifayatul Akhyar jilid yang pertama muka surat yang kedua 352 hingga 353. Kita tengok topik kita. Waqala syekh. Syekh apa bendanya? Waqala sahib Kashfun Niqab, dia kata hukum lelaki melihat lelaki amrad dengan bersyahwat dan tidak bersyahwat. Kata musannif melainkan muda beliau yang elok rupanya. Yang elok rupanya. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj bisyarhi Minhaj bahawa haram melihat lelaki amrad tersebut walaupun daripada lelaki amrad yang lain. Yang kata haram-haram ni lelaki. Lelaki dah lelaki amrad, tengok lelaki amrad sama juga.
Haram melihat tersebut ialah haram melihat sesuatu daripada badan lelaki amrah tersebut. Bukan aurat badan lah, macam orang perempuan. Kita nak tengok orang perempuan tak boleh walaupun bukan aurat dia, kecuali nak kahwin dan sebagainya. Lelaki amrah ialah orang yang belum sama sekali sampai masa untuk tumbuh bulu janggut pada kebiasaan. Tu takrif amrah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Zahir pada mendhabitkan permulaan bagi lelaki amrah ini dengan sekira-kira bila start amrah ni. Sekira-kira bahawa jikalau dia masih kecil, mana sorry, dia budak-budak lagi, niscaya memberikan syahwat pada lelaki yang sejahtera tabiat. Dengan mana kalau dia ni passion budak-budak lagi, laki-laki, tak ada janggut lagi. Tapi bagi orang yang lelaki yang ada syahwat yang salimah, dia ada keinginan untuk dia. Dia ada keinginan cenderung syahwat tu ke dia. Walaupun cenderung syahwat tu tidaklah sampai tahap jimat, tapi ada. Tu ni lelaki yang sejahtera tabiatnya. Mana kalau dia itu mati bucut tak kira lah, ataupun dia tu terlajak syahwat kan, umur 3 bulan pun dah rasa nak jimat dah, tu jam tu. Para ulama yang memegang bahawasanya lelaki amrah itu ialah al-muhtalim. Ada setengah ulama yang pegang kata, lelaki amrah ni muhtalim. Muhtalim ni kalau bahasa Arab ihtalama yahtalimu ihdilama wa huwa muhtalimun. Muhtalimun isi fa'il isma'il dengan makna yang mimpi. Tapi murad dia ialah yakni orang lelaki yang sampai kepada umur boleh berlakunya mimpi basah. Mana bukan mimpi lagi. Kalau mimpi tak panggil budak lah. Ya muhtalim dengan makna umur yang mana kalau dia boleh, umur yang boleh dia tu mimpi basah, mana umur 9 tahun ke atas lah. Serta boleh berlakunya fitnah, yakni fitnah ke atas dia, nisbah tengok dia orang naik syahwat. Maka ia tidak menafikan atas pandangan setengah ulama yang begitu, yang takrifkan amrah begitu, tak menafikan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami yang ditakrifkan sebagai orang yang tak tumbuh bulu. Orang yang tak tumbuh bulu mana tadi? Orang yang tak tumbuh bulu janggut pada kebiasaannya. Orang yang belum sampai masa untuk tumbuh bulu janggut pada kebiasaannya. Itu tak menafikan takrifan Ibn Hajar tadi. Tu je nak kata. Lepas tu Syekh Muhammad Al-Khatib Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj bahawa amrad itu tidak dikatakan kepada lelaki dewasa, yakni tua yang bukan kategori syabab, pemuda yang tidak mempunyai janggut, bahkan dikatakan sebagai thattun. Kalau lelaki tua dah tak ada janggut, tu amrad tu. Tak amrad, dia panggil thattun. Kata musannif dengan syahwatnya, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa ini merupakan ijma' ulama terhadap pengharamannya jika disertai dengan syahwat. Kalau kita tengok lelaki amrad serta ada syahwat, itu tidak khilaf, memang ijma' ulama kata haram. Dengan makna kalau dia ingkar kata halal, hukum dia kafir. Disebutkan syahwat secara khusus kerana membezakan cara huraian Imam Rafi'i rahimahullahu taala. Imam Rafi'i tidak dikatakan, tidak diqaidkan dengan syahwat. Jadi Imam Nawawi mengaitkan dengan syahwat. Kenapa? Kerana untuk membezakan ibarat Al-Muharrar Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi dalam Minhajul Talibin. Itu saja nak kata. Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan dhabit dalam Ihya Ulumuddin berkaitan syahwat yang dimaksudkan. Apa syahwat di situ? Iaitu seseorang itu berasa terkesan dengan kecantikan rupanya, dengan keelokan rupanya, dengan sekira-kira mencapai kesedapan kepada dirinya. Tu ya. Rasa sedap, rasa syok. Tak tahu tu makmur itibari belaka tu. Mana tadi? Tu. Imam As-Subki rahimahullahu taala turut memberikan dhabit berkaitan syahwat, iaitu seseorang melihat kemudian berlakunya kelazatan dan kesedapan pada dirinya, meskipun tidak membawa kepada kesedapan yang lebih daripada itu, iaitu wiqa'. Wiqa' tu setubuh. Ataupun tidak membawa kepada muqaddimah bagi kesedapan yang lebih daripada itu, iaitu wiqa'. Dia panggil muqaddimatul jima' lah. Tak membawa sampai tahap muqaddimatul jima', tak membawa pada sampai nak jima' dah, tapi ada kesedapan lah. Itu yang harap. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menyatakan dalam Mughni bahawa melihat dengan syahwat ini tidak tertakluk kepada lelaki amrad sahaja, bahkan melihat kepada orang yang berjanggut, dia panggil al-muhtali, orang yang berjanggut, dan kepada wanita mahram dengan syahwat juga haram tanpa khilaf. Kita tengok orang perempuan yang mahram kita bersyahwat, hukum dia haram juga. Melihat lelaki sama lelaki tu berjanggut, kita bersyahwat dengan dia, hukum dia haram juga. Imam Bajuri kata hatta melihat dinding pun, kalau bersyahwat, hukum dia haram lihat dinding. Gelak selalu Subi. Aduh Subi, heran aku nak tengok hang ngantuk je. Sebab hang ngantuk ni lawak. Tu je, lain berorang. Kemudian kata musannif, sekarang ni tak ada syahwat pula. Tak ada syahwat menurut pandangan Imam Nawawi, kata hukum dia haram.
menurut pandangan asah kata dia. Sekarang kita tengok tiada di sini, yakni tiada syahwat. Sebab dalam kitab Idah dia kata atau tiada, kita tafsir sikitlah. Tiada ini tiada syahwat. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj bahawa menurut pandangan asah, seorang lelaki tetap haram melihat lelaki amrat meskipun tanpa syahwat dan aman daripada fitnah. Itu pandangan asah, yakni di sisi Imam Nawawi dan disokong oleh Ibn Hajar. Hukum ini berlaku meskipun sebahagian, meskipun ni ghayatun lirraddi, ya kan? Dia ada ghayatun, kadang-kadang ghayatun lirraddi, ghayatun lilbayan. Ghayatun lilbayan ni ghayah untuk menunjukkan hukum suk dia lah. Sehabis-habis suk dia panggil, tanpa ada dibandingkan pandangan lain. Tapi kebiasaannya ghayah ni ghayah lirraddi, ghayah untuk menerat atau kritik pandangan yang sebalik. Atau dia kata meskipun sebahagian ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin membantah padanya nisbah hukum dan naqal ni dalil lah, sehingga melebih-lebih sebahagian mereka itu sampai mubalaghah sebahagian mereka itu dengan mengatakan bahwasanya apa yang Imam Nawawi mensahihkan pandangan ini telah melanggar ijma' ulama. Bertahap tu melanggar ijma' ulama. Berlaku hukumnya haram kerana lelaki amrat tersebut menjadi tempat sangkaan. Ni ilah bagi kata haram menurut pandangan asal. Sebab apa? Sebab dia menjadi tempat sangkaan bagi fitnah, madhinnatul fitnah. Seperti mana perempuan. Bahkan pengarang Al-Kafi mengatakan lelaki amrat ini lebih besar nisbah dosa berbanding perempuan. Macam Imam Hasan Basri sebut, aku lebih takut melihat orang amrat daripada perempuan. Kerana apa? Kerana amrat ni ada 17 syaitan, perempuan ni ada satu je. Itu bahaya lelaki amrat. Yang tak ada janggut boleh buat janggut. Bahaya kan. Bukan percaya Umi. Malam-malam usah pelik dia tidur awal. Dia tak tidur dia tengok apa? Nak tengok syok. Berlaku hukumnya tadi. Kerana bahawasanya lelaki amrat ini, sebab apa kata lebih hebat dosa dia tu? Kerana bahawasanya lelaki amrat ini tidak halal dengan apa jua keadaan sekalipun. Nak kahwin tak boleh. Nak zina liwat lagi tak boleh. Aku heran suami ni kenapa pakai fismah. Dia nak cover gelak dia tu. Aduh lah, kacau lah. Tak ada dah covid tu, tak ada dah. Ada dah. Tu. Hanya saja tidak disuruhkan lelaki yang amrat ini memakai hijab. Kenapa kalau lelaki kita haram melihat amrat, kenapa tak pakai hijab? Kerana berlaku kepayahan, masyaqqah pada lelaki amrak ni, payahlah gitu. Masyaqqah tu untuk meninggalkan belajar. Dengan makna kalau dia tu kena pakai niqab, kena hijab, tak tuntut keluar rumah, payah nak belajar. Tu. Dan meninggalkan sebab-sebab yang ni kerja-kerja dunia untuk menyara kehidupan umpamanya. Susah gitu. Dan juga kerana memadai dengan menundukkan pandangan apabila berhadapan dengan lelaki amrat. Iaitu perintah mengatakan kalau lelaki dewasa ni melihat lelaki amrat, tunduk pandangan. Cukup sekadar tu saja. Sebab itu tidak dituntut bagi dia untuk pakai niqab atau untuk memakai hijab. Apabila habis melainkan mana boleh tengok tu kerana mempunyai hajat. Mereka ada hajat lah, ada urusan dengan dia, tak ada masalah. Jual beli ke apa dia ke, nak cakap dan sebagainya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj bahawa Imam As-Subki rahimahullah ta'ala telah mengatakan ini merupakan pandangan yang zahir. Ini merupakan pandangan yang zahir. Hanya saja, ni pandangan yang zahir lah. Zahir dengan mana? Pandangan yang mengatakan haram walaupun tanpa syahwat ni. Zahir dia kata. Hanya saja, ni kritik. Lah, tak apalah tu pandangan tu zahir. Hanya saja perkara, bukan silap. Ini dari sudut tidak perlunya lelaki amrak itu memakai hijab. Itu ini. Iaitu tidak perlunya lelaki amrak memakai hijab, itu pandangan yang zahir. Sebab apa? Hanya itu pandangan yang zahir, mana jelas. Lepas tu yang payahnya tak mana? Hanya sahaja perkara yang payah itu mewajibkan tunduk pandangan secara mutlak, sama ada bersyahwat ataupun tidak. Itu payah. Dengan mana seolah-olah Imam Subki nak kritik, kata ni mubalaghah sangat ni, sampai tahap tak ada syahwat pun kena tunduk pandangan kepada lelaki amrak ni. Gitu. Ini bukan perempuan, ni lelaki. Ataupun tidak, syahwat ataupun tidak, seperti mana disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tindakan manusia dan bergaulnya manusia dengan budak-budak daripada zaman sahabat sehingga sekarang tu zaman Imam Subki lah. Hal keadaan mereka mengetahui dengan bahawasanya mereka itu tidak disuruhkan menundukkan pandangan daripada kanak-kanak amrak tersebut. Sama sahabat elok tengok amrak. Ni dalil dia ni.
pada setiap masa seperti perempuan. Bahkan tunduk pandangan itu berlaku ketika berlakunya fitnah. Tindakan manusia dan sahabat ni secara tak langsung boleh mengkritik pandangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang mengatakan menurut pandangan asah wajib tak boleh, haram dia melihat lelaki amrat walaupun tanpa syahwat. Dengan apa? Dengan wakil yang berlaku zaman sahabat, seolah-olah sudah rad pandangan Imam Nawawi. Itu pertama. Pengarang kita Al-Muhimmat membantah pandangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ini. Beliau berkata sumber amilan daripada Imam Syafi'i rahimahullah itu yang dinukilkan oleh Imam Nawawi berdasarkan apa yang telah beliau terangkan dalam Rawdatul Talibin, bahwasanya ia secara mutlak tanpa qaid, secara mutlak tanpa qaid syahwat tak syahwat. Dia kata sumber amilan daripada Imam Syafi'i. Maka boleh ditanggungkan atas pengharaman melihat lelaki amrah itu atas keadaan bersyahwat. Bila lafaz yang dinaskan Imam Syafi'i mutlak, maka boleh diqaidkan, dia panggil boleh memuqayyadkan, boleh mengqaidkan dengan makna haram itu kalau bersyahwat. Sebab dia kata dalam Rawdatul Talibin, Imam Nawawi menukilkan nas Imam Syafi'i yang mengatakan haram melihat lelaki amrah, yang mana lelaki amrah tu yang lihat haram tu secara mutlak. Maka kitab Muhimmat kata boleh kita qaidkan dengan kata kalau syahwat baru haram, dengan nas Imam Syafi'i yang mutlak tu. Maka Syekh Abu Hamid rahimahullah turut berkomentar, dia kata aku tidak mengetahui nas ini dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, aku tak tahu. Seperti mana yang diperingatkan oleh Imam Ibn Rifa'ah rahimahullah dan juga Imam Baihaqi rahimahullah, tidak sama sekali menyebutkan nas tersebut dalam kitabnya Al-Ma'rifah, sunannya dan mabsudnya, iaitu Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ada kitab Al-Ma'rifah, ada kitab Sunan Baihaqi, ada kitab Mabsud Baihaqi, semua tak sebut. Imam Al-Mahamili turut mengikuti Imam Baihaqi atas tidak mengetahui nas tersebut, semua tak tahu lah kok mana Imam Nawawi ambil. Imam Al-Bulqini rahimahullah telah berkata pandangan yang Imam Nawawi rahimahullah telah mensahihkannya itu tidak dijelaskan oleh seorang pun oleh ulama, dan bukan merupakan pandangan yang kedua dah. Bukan pandangan kedua ni dah. Maka sesungguhnya yang terdapat dalam kitab-kitab Ashabus Syafi'iyah, bahwasanya jikalau seseorang tidak takut berlaku fitnah, nescaya tidak haram secara pasti tanpa khilaf kalau tak ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat secara pasti tanpa khilaf tidak haram, kata. Maka jikalau takut fitnah itu, maka terdapat dua pandangan. Kalau nisbah pada lelaki amrah, itu ada khilaf lah. Tapi nisbah kalau tak ada syahwat ni tak ada khilaf, tak ada fitnah ni tak ada khilaf. Kalau ada fitnah tu ada khilaf, kata. Pandangan yang beliau sebutkan, beliau ni Imam Nawawi sebutkan daripada nas itu mendapat kritikan padanya. Dia panggil mat'unun alaih. Mudah-mudahan sayukianya la'alla dia kata, yang berlakunya nisbah bagi Imam Syafi'i itu, nisbah pandangan Imam Syafi'i itu, demikian haram melihat amrah itu ketika hasil syahwat atau takut fitnah berlaku, itu haram. Adapun tiada syahwat dan tiada takut fitnah, maka hukumnya tidak haram melihatnya tanpa khilaf. Ini merupakan ijma' ulama', dia kata. Tidak harus bahawa dinisbahkan pandangan haram memandang meskipun dengan syahwat, yang merupakan pandangan yang melanggar ijma' ulama' kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tidak harus bahawa dinisbahkan pandangan haram memandang meskipun dengan syahwat. Tinggal tu. Tidak harus bahawa dinisbahkan pandangan haram tidak harus bahawa dinisbahkan pandangan haram memandang, yakni memandang lelaki amrah tadi meskipun tiada syahwat tu. Tidak harus bahawa dinisbahkan pandangan haram memandang meskipun dengan syahwat, yang merupakan pandangan yang melanggar ijma' ulama. Tidak harus bahawa dinisbahkan pandangan haram memandang meskipun dengan tanpa syahwat, tertinggal. Dengan tanpa syahwat ni nak kritik Imam Nawawi. Tertinggal tanpa tu. Tidak harus bahawa dinisbahkan pandangan haram memandang, yakni memandang lelaki-lelaki amrat meskipun dengan tanpa syahwat, yang merupakan pandangan yang melanggar ijma' ulama' kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Kepada tu takluk pada nisbah. Tak layak dinisbahkan pandangan tersebut nisbah pada Imam Syafi'i, yang mana Imam Nawawi kata haram tengok lelaki amrat walaupun tanpa syahwat, yang mana dia nisbah pada Imam Syafi'i. Tak layak, sebab itu seolah-olah langgar ijma'. Syekh Al-Mahalli rahimahullah pula berkata dalam kitab Kanzur Raghibin, Imam Nawawi rahimahullah sendiri dan selainnya selain Imam Nawawi tidak menjelaskan dengan menceritakan pandangan tersebut dalam mazhab. Dia tak kata di pandangan mazhab. Maka Syekh Khatib Syibini pula memberikan komentar bahawa hasil perdebatan ulama ini dapat diketahui bahawa apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah itu merupakan pandangan daripada ikhtiaratnya, pandangan pilihan di sini. Bukan pandangan daripada mazhab. Dia panggil ada istilah ikhtiaratun Nawawi.
pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi berdasarkan dalil menurut dia. Dia rasa menurut dalil kuat dia gini, tapi mazhab tak pernah gitu. Tu dia panggil ikhtiyarat Nawawi. Tu bukan menunjukkan pandangan tersebut mewakili mazhab. Itu demikian kata Syekh Khatib. Telah berlaku sebagai manusia, iaitu habis cerita tu. Tu jadi perdebatan ulama gitulah. Telah berlaku sebagai manusia, iaitu Abu Abdillah Al-Jalla melihat seorang lelaki amrak dan mereka menyukainya. Dan mereka ni asalnya kitab ni Latufa. Dia kata ba'duhum, jadi ba'duhum tu ba'du salah lah sebab rujuk pada atas. Lepas tu bila kita tengok kitab Mughni, dia ta'yinkan nama Abu Abdillah Al-Jalla. Itu yang kata mereka. Abu Abdillah Al-Jalla tengok seorang lelaki amrak dan dia suka. Syahwat tu lah. Kemudian mereka yang ni Abu Abdillah Jalak tu, mereka ni ba'duhum tu memberitahu kepada gurunya, maka gurunya berkata kamu akan lihat akibatnya. Maka mereka telah lupa hafazan Quran selepas daripada kejadian itu selama 20 tahun. Tu dahsyat ni, bahaya ni. Tengok perempuan tak tahu berapa tahun. Tengok amrat, bahaya agak lelaki rumit itu ni, bahaya. Dipastikan rumit itu berjanggut. Supaya tidak amrat. Kalau berjanggut juga, kalau berjanggut pun berasa nafsu aku tak tahu, orang pergi kahwin lah tu. Syahwat syarat haram melihat lelaki amrak serta aman fitnah dan ternafi syahwat. Ni menurut pandangan As-Sahih Imam Nawawi tadi. Kalau kita kata haram melihat amrat walaupun aman daripada fitnah, walaupun aman daripada syahwat. Sekarang ni syarat haram tu apa dia? Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa terdapat syarat haramnya melihat amrat dalam keadaan aman fitnah dan ternafi yang syahwat. Syarat-syaratnya ialah 3. Orang yang melihatnya itu bukannya mahramnya yang sabit dengan nasab, susuan dan persemedaan. Mana orang yang melihat amrat tadi bukan mahram dia. Itu. Mana orang ajnabi lah. Pertama, mana kalau orang mahram lihat dia tak ada masalah. Kedua, orang yang melihatnya itu bukan penghulu lelakinya, bukan tuan lelaki. Mana orang yang selain bertuan lelaki. 2. Yang ketiga, lelaki amrak yang dilihat itu cantik dengan nisbah tabiat sejahtera orang yang melihatnya, kerana kecantikan itu berbeza dengan sebab berbeza tabiat manusia. Kecantikan itu subjektif. Seorang laki-laki amrak, Muhammad ni nampak, aku ni gerang ni, gerang. Kawan ni nampak, biasa. Mana hak ni haram? Tak haram. Tu Jadi amrak yang cantik tu, cantik mana? Cantik nisbah orang yang melihat, lelaki yang melihat yang ada tabiat salimah. Jadi dua-dua ni, Muhammad dengan Ali ni, dua-dua ada tabiat salimah, tapi Muhammad ni berasa gerang, dia rasa dia ni comel. Hak Ali ni biasa je. Jadi hak Ali ni biasa je, bukan Ali ni mandul ke apa tak, dia rasa biasa je. Jadi hak Ali tu tak haram, hak Muhammad tu haram. Maka zahirnya halal, zahir daripada syarat tu, halal lah tuan penghulu lelaki melihat lelaki amrat yang merupakan hambanya. Dan begitu juga berlaku kepada lelaki mamsuh, dengan syarat lelaki mamsuh pun boleh juga. Lelaki mamsuh melihat amrat boleh juga, macam lelaki mamsuh melihat perempuan tadi boleh, amrat pun boleh lah. Dengan syarat boleh lihat mamsuh ni, mamsuh melihat amrat boleh, dengan syarat tiada fitnah dan syahwat. Gitulah. Tidak dikaitkan yang elok atau yang cantik kepada perempuan. Dalam bab amrat kenapa dikaitkan dengan cantik? Dalam bab perempuan kenapa tak kaitkan dengan cantik? Haram melihat perempuan yang cantik. Kenapa? Kerana perempuan kepada perempuan, kerana kecenderungan seorang lelaki kepada perempuan tu jenis tabiat, tabi'iyun. Jenis tabiat lelaki ni kepada perempuan ni memang suka lah. Tak kisah dia tu cantik tak cantik, tapi memang tabiat lelaki ni memang suka perempuan. Tabiat perempuan memang suka lelaki. Tapi kalau lelaki amrat, tak ada tabiat gitu. Tak ada duk cari-cari lelaki amrat, tapi boleh jadi syahwat. Jadi sebab tu tidak dikaitkan. Jadi setiap ibarat ulama ni dia ada hikmah dan rahsia dia. Kenapa tak kaitkan perempuan yang cantik? Kenapa dia kaitkan amrak yang cantik? Sebab amrak ni bukan passion tabiat lelaki nak ke dia. Jadi kena kait sikit lah. Tapi kalau perempuan tak kisah dia ni cantik ke tidak, tapi passion tabiat lelaki ni memang nak ke dia. Tu dia panggil passion tabiat lelaki-lelaki. Kemudian sekarang ni kita bahas pula menyentuh lelaki amrat. Apa hukum dia? Tadi melihat ni menyentuh pula. Tadi menyentuh perempuan ajnabiyah, walaupun ada kain, walaupun tak ada syahwat, walaupun tak ada fitnah, yang selain daripada muka dan dua tapak tangan, hukumnya haram. Sekarang ni lelaki amrat, boleh tak kita sentuh dia? Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtash
bahawa haram menyentuh lelaki amrat meskipun berpegang dengan pendapat halal melihat amrat, seperti mana dipegang oleh sebagian ulama. Okey. Ada dua pandangan. Ada yang kata haram melihat tanpa syahwat, walaupun tanpa syahwat. Ada yang kata tak ada syahwat, tak haram. Okay, sekarang ni sentuh amrat atas dua pandangan ni haram tak? Haram. Walaupun kita berpegang kepada bahawasanya halal melihat amrat kalau tak ada syahwat, hukum dia haram juga sentuh. Oh itu. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa berkhalwat dengan lelaki amrat, sekarang khalwat pula, duduk berduaan, itu haram. Haram ni qaid jikalau berlaku atas pandangan yang mengatakan haram lihat saja. Dengan makna kalau dia berpilih pandangan yang kedua, iaitu tidak haram melihat amrat kalau tidak bersyahwat, maka hukum dia haruslah berkhalwat. Tapi kalau dia berpegang atas pandangan ikhtiarat Imam Nawawi atau pendapat asah kata Ibn Hajar yang mengatakan walaupun tak ada syahwat haram melihat amrat, maka dia itu haram berkhalwat dengan dia, dengan mana haram berduaan dalam satu kawasan. Tu perbezaan antara adalah beza apa dia khalwat dengan sentuh. Dia kata perbezaan antara khalwat dan sentuh itu jelas sekali, fahuwa zahirun, dengan dalil kesepakatan para ulama pada perempuan atas keharusan berkhalwat oleh mahramnya bersama perempuan tersebut. Okey, nisbah pada perempuan berkhalwat dengan mahram dia, dengan makna duduk berduaan di dalam satu kawasan dengan mahramnya. Boleh tak? Boleh, sepakat ulama kata harus. Dan ataf kepada kesepakatan ulama, dalil juga dalil khilaf para ulama terhadap halalnya menyentuh oleh mahram. Mahram nak sentuh perempuan tersebut, boleh ke tidak? Hukum dia khilaf. Meskipun ada mahram tersebut lelaki amrat, meskipun ada bagi mahram tersebut, yakni ada mahram tersebut bersama perempuan, ada lelaki amrat yang lain atau banyak lelaki amrat yang lain, walaupun banyak lelaki, haram juga berlaku khilaf ulama boleh ataupun tidak sentuh perempuan yang mahram. Jadi bab sentuh ni lebih dahsyat daripada khalwat lah. Kalau khalwat ni tak membabitkan sentuh, hanya duduk berduaan saja. Kalau duduk berduaan perempuan dengan mahramnya sekalipun tidak ada khilaf kata harus, tapi kalau sentuh hukum berlaku khilaf. Walaupun ada banyak lelaki, hatta lelaki amrat yang lain sekalipun, ataupun lelaki banyak amrat lelaki lain sekalipun bersama mahramnya dengan perempuan tersebut, adakah boleh mahramnya menyentuh perempuan tersebut walaupun ada lelaki amrat yang lain? Hukum dia khilaf. Jadi banyaknya dengan makna perbezaan khalwat dengan sentuh ni, sentuh lebih dahsyat lah daripada khalwat. Itu ya. Sebab itu dia kata, sebab tu dalam bab khalwat, dalam bab khalwat dia tidak ghayah, maknanya khalwat itu, khalwat bersama amrat itu haram kalau atas pandangan mengatakan haram melihat dia walaupun tanpa syahwat. Dengan makna kalau dia berpandangan kata kalau tak ada syahwat tak haram tengok, maka boleh berkhalwat. Tapi kalau dalam bab sentuh mutlaqan, sama ada dia itu berpandangan atas dasar tak ada syahwat ke tak ada syahwat itu haram ataupun tak ada syahwat itu tak haram lihat, maka hukum tetap haram menyentuh amrat tadi. Tu habis, wallahu taala a'lam. Habis dah tu. Sila kita full time dah. Boleh nak ada soalan-soalan apa? Soalan-soalan terbuka. Ni sebelum kita tutup, ada apa-apa nak tanya hak lain-lain ni ataupun depan ni? Tutup ni. Habis dah. Dia buka, orang dah habis dah. Buka. Dah apa-apa pesan, Pak. Kita buka. Yang last ni ada tak soalan? Sila kemukakan. Yang last ni faham atau tidak Kita duk faham macam orang gila. Takut kau seorang faham mampu. Ni detail betul ni. Syarah minhah detail lah ni. Ni ambil baru syarah minhah ni, kalau kau ambil majmuk aku tak tahu ke. Majmuk tu dia panggil kitab tola'ah macam ni lah. Syarah minhah tu tak apalah ngaji lagi. Kalau khatam kitab ni, wati. Khatam kitab ni macam khatam syarah minhaj, macam khatam Futuhat. Dia ambil, dia dah sebut dah dalam mukadimah ni, dia ambil pada syarah-syarah minhaj, dia ambil daripada kitab Al-Uddah Was-Silah, dia ambil daripada kitab Fathul Wahhab. Jadi kita ambil situ je lah. Ni Syekh Daud buat ni mudah lah ni. Dia tak hurai masail macam kita ni. Kalau dia hurai masail gini, tebal kitab dia.
Tu ada nak tanya. Siapa tanya ni? Pak. Ya lah kena lah. Lah 24 orang ya. Tarik tu. Dulu 40 orang. Lagi 16 syahid. Jimat bini. Tu. Dah serah. Tak. Dia dok tak ada. Allah, buat teruk kan. Lah tak ada okey. Sebelum tu. Jadi kelas kita ni akan ditangguhkan minggu depan tak ada, sebab kita dah balik dah. Bukan balik terus ni. Balik kejap lah. Kita balik start 19 malam tu balik, 20 hari bulan 10 sampai 30 hari bulan 10 ada di Pulau Pinang lah. Jadi siapa-siapa yang ikut ni, yang ikut dulu main mo'ah tu, yang nak cok kitab ke, kitab syarah pedoman tu, bolehlah jumpa. Jumpa bawah flat je. Cik kandak Melayu. Aku tak mau dah pergi tempat-tempat lain. Hujan-hujan ni. Dia orang Pulau Pinang boleh Kita kat Penang ni tak terkenal. Senang. Balik Penang ni memang cuti sungguh. Tak ada orang nak ajar-ajar pergi mengajar ke, tak ada. Kalau sini jangan. Sini ya keluar sikit ya. Assalamualaikum ustaz. Padahal tak kenal pun. Pedia ni. Tak kenal pun. Pedia ni. Nak kata jemaah masjid yang ngaji dengan kita tak ada, tak pernah nampak pun, tapi dia kenal. Ustaz ada betul laki. Sampai Rizal. Ada makan-makan. Tengok ada orang belanja. Ni. Wali tu aku ni. Tapi Penang tak ada. Penang ni apa dia rumah sebelah aku pun tak kenal. Tu. Apa lagi? Rumah sebelah aku tak kenal. Bukan aku tak kenal dia tak kenal kita. Tu ya. Tu masalah orang Pulau Pinang. Jadi tak ada lah kelas kita ni 10 sampai 10 pula 20 sampai 30 Oktober. Jadi kalau siapa yang Penang nak jumpa, sila jumpa lah. PM tepi lah. Nak cok dan sebagainya. Tu pun tak tahu ni ngundi bila, tak tahu ngundi tak tahu tiba-tiba kalau ngundi contohnya awal bulan November lah mau balik. Pertengahan. Pertengahan okey sikit. Dia buat terkejut lah. Tiba-tiba bubar. Allah lah. Kita dah beli tiket dah. Lepas tu dia buat terkejut tergempang, kata, awal bulan 11 undi. Mampu aku dah balik sini 30 bulan dah. Nak balik balik. Mampu gitu. Okey, tak ada apa. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.